Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami untuk bersama-sama kita mendengar wacana yang bertajuk pada malam ini, tajuknya memahami nasionalisme di luar teori barat. Okey. Syukur kita pertama sekali kerana bersama-sama dengan kita adalah Dr. Azmi Arifin yang merupakan pensyarah kanan bahagian sejarah daripada Universiti Sains Malaysia. Okey, beliau telah sudi untuk berkongsikan banyak berkenaan dengan sejarah-sejarah yang di luar daripada pemahaman, di luar daripada yang biasa kita fahami sebelum ini. Biasa kalau kita bercerita tentang sejarah ni, kita akan lebih suka memahami sejarah-sejarah yang daripada buku teks ataupun daripada yang dikonspirasikan di dalam media-media sosial. Jadi hari ini tergerak rasa daripada beliau sendiri untuk menyampaikan yang sebenar, yang dilakukan kajian, yang dibaca daripada sumber-sumber yang asal daripada sumber-sumber yang awal untuk dikongsikan dengan kita. Jadi kita sepatutnya rasa bertuah kerana diberi peluang yang sebegini. Jadi pada malam ini kita bercerita tentang memahami nasionalisme di luar teori barat. Saya sebenarnya agak suka dengar perkataan di luar teori barat ni sebab pada suatu ketika dulu saya pernah pergi ke Lenggong. Tak mahu Dr. ambil masa sikit untuk introduction. Jadi, saya pernah pergi ke Lenggong dan saya nampak cerita tentang sejarah paleolitik, mesolitik, neolitik di situ. Dan di situ dikatakan yang sejarah prehistorik Malaysia ini tidak sama sebenarnya dengan teori Eurocentrik itu juga, yang mana Mesolitik, Neolitik itu pun juga mengikut teori barat sebenarnya. Jadi kita tak sama di situ. Jadi bila doktor datang dengan satu wacana memahami nasionalisme di luar teori barat ni, jadi teringin sangat saya nak tahu dan kenapa kita selama ini asyik ikut barat, template dia seolah-olah macam dah ada template barat itu. Jadi saya tak naklah melengah masa cerita tentang apa yang saya tahu, dan saya teruskan kepada Dr. Azmi Arifin untuk menyampaikan wacana memahami nasionalisme ni daripada apa itu nasionalisme sendiri di luar daripada teori barat. Iaitu kita katakan versus di antara teori barat dan kita lokaliti sendiri. Okey, silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pada saudara Faizal, first time jumpa dalam sesi live ni sebagai moderator, dan kepada semua khalayak semua yang mendengar yang bersama-sama kita pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih dan juga semoga anda semua dalam keadaan sihat sejahtera dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pada malam ini sebenarnya idea untuk mewujudkan perbincangan tentang topik ini sebenarnya muncul semasa saya membaca satu buku tentang Perak, sebenarnya sejarah Perak, pembunuhan British terhadap masyarakat yang menentang British di Perak sebenarnya. Tak habis lagi buku tersebut pada hari ini. Tetapi bila membaca satu topik, timbul tentang isu ni, tentang teori nasionalisme ni, yang sebenarnya sudah lama saya sentuh pada peringkat master dahulu. Master saya tajuk tentang nasionalisme. Saya buat perbandingan tentang nasionalisme di Perancis dengan nasionalisme di Tanah Melayu. Baik, perbincangan tentang nasionalisme ni sebenarnya salah satu aspek yang sangat menarik lah dalam masyarakat kita. Cuma masalah sekarang ni ialah kita amat bergantung kepada tulisan-tulisan para pekaji daripada Eropah, para pekaji barat tentang nasionalisme. Jarang sekali sarjana kita yang menulis tentang nasionalisme dari sudut teori ni. Bahkan sebenarnya boleh dikatakan bukan jarang dah, dia tak ada dah, kecuali ada yang saya tulis sikit tentang teori ni. Cuma yang menulis tentang teori nasionalisme ni kebanyakannya adalah sarjana barat, dan mereka bila bincang tentang nasionalisme ni umumnya mereka menggunakan ukuran daripada perkembangan sejarah di Eropah, terutama di Perancis, di Britain, Jerman dan sebagainya lah. Jadi dia berpusat ke Eropah, pandangan-pandangan tersebut. Teori yang dihasilkan itu adalah teori yang berasaskan kepada perkembangan sejarah Eropah. Baik, jadi mereka sebenarnya tak memahami pun tentang perkembangan yang berlaku di tempat-tempat lain kerana bukan itu fokus mereka. Daripada situlah, daripada sejarah Eropah itulah kemudian sarjana-sarjana barat
menghasilkan teori-teori tentang nasionalisme. Dan oleh kerana di Eropah pada peringkat awal, nasionalisme ini muncul dalam konteks konflik dan pertentangan di antara masyarakat dengan pemerintah mereka sendiri. Dia bersifat dalaman, internal konflik. Maka teori-teori nasionalisme yang dihasilkan untuk menjelaskan tentang perkembangan nasionalisme yang awal ni, mereka melihatnya sebagai humanitarian nationalism, nasionalisme yang bersifat humanitarian, iaitu untuk menyanggah belenggu-belenggu yang bersifat dalaman. Dia bersifat anti raja, anti agama, anti gereja dan sebagainya, yang dianggap sebagai mengongkong kehidupan rakyat. Maka di situ banyaklah mereka menggunakan teori ini berasaskan pada fenomena yang berlaku di sejarah Eropah. Masalahnya sekarang ni ialah teori-teori ini, kalau kita baca buku-buku mereka ni, kita dapati sarjana-sarjana barat ini dia mempunyai satu pandangan bahawa nasionalisme ini dia macam satu virus, macam COVID pada hari ini. Dia satu virus yang boleh berkembang dan boleh membiak pergi ke merata tempat daripada satu pusat ke satu pusat yang lain. Jadi oleh kerana nasionalisme dari sudut pandangan mereka itu muncul di Eropah pada abad ke-18, kemudian pada abad ke-19 berkembang lebih meluas lagi, maka mereka menganggap nasionalisme ini sebagai gejala yang muncul di Eropah buat pertama kali. Dan kemudiannya terus merebak ke tempat-tempat yang lain, sampailah ke Asia dan juga sampailah ke Tanah Melayu. Itu sudut pandangan yang agak bersifat Eurocentrik, tetapi pandangan seperti itu menguasai kebanyakan, hampir keseluruhannya lah bagi saya. Bila saya baca tentang teori nasionalisme ni, kebanyakan perbincangan tentang nasionalisme ni berkiblat kepada ragam ataupun sifat nasionalisme yang wujud di Eropah. Dan oleh kerana itu, apabila mereka menjelaskan tentang perjuangan politik, kemerdekaan, gerakan nasionalisme di tempat-tempat lain, khususnya di Tanah Melayu ini, sarjana-sarjana barat dan kemudian diikuti oleh sarjana kita pun, mereka menganggap bahawa nasionalisme ini adalah satu gejala Eropah. Dan bila nasionalisme itu dilihat sebagai satu gejala Eropah, maka ciri-ciri Eropah itulah yang akan dianggap sebagai ciri-ciri nasionalisme. Ini menimbulkan masalah. So malam ini kita akan melihat bagaimana teori nasionalisme yang dihasilkan oleh sarjana barat ini boleh digunakan untuk memahami tentang nasionalisme Melayu ni. Jadi objektif wacana ini seperti saya kemukakan dalam kerangka minda saya ni ialah untuk menjelaskan tentang bagaimana wujudnya kebergantungan para pengkaji dan khalayak terhadap teori nasionalisme Eropah yang ketara menjadi rujukan kita bagi memahami tentang perkembangan nasionalisme sejagat. Wacana ini bertujuan untuk menyanggah perspektif tersebut, bahawa nasionalisme ini bermula di Eropah. Satu. Yang kedua ialah nasionalisme ini adalah satu gejala Eropah. Dua. Dan akan menjelaskan bagaimana nasionalisme Melayu itu mencerminkan satu bentuk nasionalisme yang jauh bercanggah dengan sifat nasionalisme Eropah walaupun masih berkongsi ciri-ciri pokok yang sama. Saya akan jelaskan nanti apa takrif nasionalisme di sini, kerana ada percanggahan, ada konflik ataupun ada perdebatan, ada kelompok yang menganggap nasionalisme ini satu gejala asabiah contohnya, atau menganggap sekularis sifatnya. Saya akan menjawab soalan tersebut nanti dan saya akan mentakrifkan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan nasionalisme ni. Kerana dalam konteks ini sebenarnya satu tajuk ini sebenarnya satu tajuk yang sangat penting. Kerana kita nak memahami tentang bagaimana masyarakat kita masa dijajah itu telah bangkit untuk menentang kuasa-kuasa penjajah ini dalam konteks perjuangan kemerdekaan yang dikaitkan dengan perjuangan nasionalisme. Tetapi setengah pihak mengatakan nasionalisme ini bukanlah satu perjuangan yang boleh diterima oleh masyarakat khususnya yang beragama Islam. Jadi dalam konteks itu menyebabkan wujud satu kecenderungan untuk mengaitkan nasionalisme ini dengan kelompok yang tidak ada kaitan dengan agama, kelompok yang agak sekularis sifatnya. Mereka yang mendapat pendidikan barat dan sebagainya. Ini merupakan satu perkara yang sangat, bagi saya, satu kelompongan yang sangat ketara. Dia menyebabkan kelompok yang mempelopori gerakan nasionalisme di Tanah Melayu itu kelompok agama sebenarnya. Dia terpinggir dalam arus perbincangan tentang teori nasionalisme. Itu masalahnya. Bila nak bicara tentang nasionalisme Melayu, pergi pada kelompok-kelompok yang agak sekulis, sama ada kiri atau kanan, maka kelompok agama itu dipisahkan daripada gerakan nasionalisme. Ia berpunca daripada kekeliruan kita terhadap konsep itu sendiri. Nasionalisme ni sebenarnya apa? Kalau kita mengambil takrif itu hanya
sama seperti yang ditakrifkan oleh sarjana barat berasaskan pengalaman Eropah, maka dia memang bersifat sekular. Dia memang nasionalisme yang menentang agama pun. Tapi adakah itu satu pendekatan yang sewajarnya dalam kita memahami tentang konsep ini? Saya akan terangkan nanti ya. Baik. Jadi yang pertama sekali dalam konteks yang saya nak jelaskan ini adalah kekeliruan yang saya sebutkan tadi. Apabila kita terlalu bergantung pada teori-teori daripada barat. Ini satu persoalan yang saya nak timbulkan. Kenapa kita harus bergantung pada teori-teori daripada barat, daripada Eropah? Sebenarnya dari sudut keilmuan kita ni, terutama dalam bidang ataupun disiplin sejarah ini, teori ini kita harus bina sendiri sebenarnya. Kita tak perlu bergantung pada orang kerana dia perlu disesuaikan dengan masyarakat itu sendiri, dengan sejarah yang ada di kalangan masyarakat itu sendiri. Masyarakat Asia berbeza nasionalisme dia, bahkan dengan masyarakat Asia Tenggara pun. Dan sudah tentu perbezaannya dengan masyarakat Eropah agak jauh kerana budaya, nilai dan sebagainya. Dari segi agama misalnya, dari segi pemikiran, dari segi tradisi, sifat sejarahnya, menyebabkan suatu teori nasionalisme yang kita gunakan pada hari ini berdasarkan takrifan dan juga ciri-ciri nasionalisme barat itu tak sesuai dah digunakan untuk bincangkan tentang nasionalisme di sini. Jadi persoalannya adalah kenapa kita bergantung pada teori-teori luar ni yang hanya sesuai untuk sejarah Eropah. Dan dalam konteks ini sebenarnya ini tidak wajar berlaku lah dalam keilmuan sebenarnya. Kita harus membina teori-teori kita sendiri kerana ini teori sebenarnya. Dia adalah satu pemikiran, satu idea saja. Dia tidak semestinya bila kita baca satu buku tentang teori nasionalisme daripada sarjana barat itu kita harus terima, tak. Kita boleh mencabar pun. Tapi cuba anda lihat dalam konteks penulisan sejarah pada ini dan juga dalam penulisan sains politik. Kalau dalam sejarah ni mungkin ada sifat kritikalnya juga, tapi dalam sains politik tu ambil teori-teori ni. Tidak ada usaha daripada para sarjana tempatan untuk membina teori sendiri. Saya ingat kalau ada kelemahan yang ketara, jurang perbezaan ketara dalam tradisi keilmuan di Asia Tenggara ni, terutama negara kita dengan Eropah, dengan Barat inilah keinginan untuk terus bergantung pada idea-idea dan pandangan-pandangan daripada luar tanpa membina konsep dan juga teori kita sendiri. Jadi dalam konteks ini bila kita bergantung pada teori-teori pada Barat daripada Eropah, maka bila kita bincang tentang nasionalisme ini, kita ambil dia sebagai satu konsep, sebagai satu gejala yang telah berkembang dan wujud pertama kali di Eropah. Kita ni sebagai satu masyarakat yang meniru saja, ambil saja gejala-gejala tersebut. Kebetulan British datang ke sini, maka dia bawa. Itulah dalam fikiran teori nasionalisme Eropah. Dia kata kita ni mula menerima nasionalisme apabila British bawa virus tersebut ke sini. Dia bukan satu kefahaman yang ada dalam fikiran, dia macam virus. Dia benda yang boleh dibawa. Sehingga seorang sarjana Eurocentric itu Boyd Safford, dia kata dalam buku dia, masa British datang ke sini, ke Asia Tenggara, termasuk ke Tanah Melayu, dia bukan saja bawa senjata. Dia bukan saja membawa alat-alatan dan kekayaan, tetapi dia juga membawa nasionalisme ke sini. Macam tu sekali pemikiran Eurocentric Barat ni, yang terlalu mengagungkan Barat, yang mengatakan nasionalisme ini gejala Eropah. Orang tempatan ni tak cukup taraf dia, tak sampai level dia untuk mempunyai kesedaran nasionalisme. Apa kesedaran nasionalisme ni? Kesedaran untuk penyatuan tentang hak demokrasi yang tak ada dalam fikiran mereka, hanya dibawa daripada luar. Dan akhirnya mereka mengambil dan mereka menirunya. Baik, dalam konteks ini yang ditekankan dalam teori-teori Barat atau Eropah ini adalah nasionalisme dalam bentuk Eropah dengan ciri-ciri tertentu yang ketara dalam perbincangan pada ini. Apa ciri-ciri nasionalisme Eropah itu? Satu, penekanan pada konsep bangsa. Ini ciri-ciri pokok dalam teori nasionalisme Eropah, dia menekankan bangsa. Bangsa di sini kadang-kadang mereka sebut ini sebagai pengganti Tuhan. Itu macam tu sekali konsep bangsa dia. Sangat tinggi tempat dia, terunggul bagi mereka. Dan kesetiaan suatu masyarakat itu harus diberikan secara mutlak. Tak boleh ada kesetiaan lain. Bangsa itu saja kena diberikan kesetiaan. Kalau berlaku percanggahan, misalnya kita terpaksa pilih antara Tuhan dengan bangsa, tak boleh pilih Tuhan. Kena pilih bangsa. Itu dalam konteks teori nasionalisme Barat yang sangat menekankan konsep nation dan nation state itu. Jadi dalam konteks ini mereka menganggap bangsa itu sebagai satu punca kuasa dan
tempat untuk kita menyalurkan kesetiaan yang paling unggul. Kalau berlaku misalnya kita katalah konflik di antara negara-negara yang melibatkan negara Islam dan bukan Islam, kita harus memikirkan soal bangsa bukan soal agama untuk menyokong ataupun memihak dan sebagainya. Jadi ini adalah elemen yang payahlah bagi keadaan kita untuk menerima dalam konsep ini. Kemudian bila ditekankan dalam konteks bangsa itu, dalam nasionalisme ada konsep kesetiaan. Itu saya kata tadi, kesetiaan itu dia ada dalam mengikut teori nasionalisme barat, manusia ini dia terpaksa memilih kesetiaan yang tertentu dalam suatu masa. Hanya ada satu kesetiaan saja yang dia terpaksa pilih dalam konteks nasionalisme, itu kesetiaan pada bangsa. Dan dalam konteks ini dia terpaksa membuang kesetiaan lain. Kerana dalam konteks sejarah nasionalisme di barat, kesetiaan pada bangsa ini dia bercanggah, dia berkonflik dengan kesetiaan lain. Contohnya kesetiaan terhadap gereja misalnya, dianggap bercanggah dengan kesetiaan terhadap bangsa. Kan dalam sejarah Eropah, misalnya sejarah Perancis, bangsa itu menentang agama. Bangsa itu menolak peranan agama dan menganggap agama sebagai musuh. Jadi bila timbul kesetiaan, sama ada kita nak pilih kesetiaan pada bangsa atau agama, pada Tuhan, pada bangsawan dan sebagainya, kita terpaksa menolak kesetiaan yang lain, maka bangsa saja menjadi pilihan bagi seorang nasionalis. Itu adalah satu ciri yang penting dalam konteks nasionalisme, itu tentang konsep bangsa. Dikaitkan dengan bangsanya juga ialah konsep kedaulatan rakyat. Di mana dalam konteks nasionalisme Eropah ni dia menegaskan bahawa rakyat itu berdaulat dan bercanggah dengan konsep kedaulatan yang lain. Contohnya raja berdaulat, tak boleh. Bangsawan pegang kuasa, bangsawan itu yang menetapkan kuasa, tak boleh. Dia bercanggah dengan konsep kedaulatan rakyat. Hanya rakyat saja yang berdaulat, rakyat saja yang ada kuasa, punca kuasa, rakyat saja yang memutuskan, rakyat yang menjadi sumber bagi pengesahan politik dan sebagainya, rakyat itu berdaulat. Tapi dalam konteks Eropah ini, bila anda baca teori-teorinya, konsep kedaulatan ini sangat ketat. Dia menafsirkan bahawa bila ada konsep kedaulatan ni, tak boleh ada konsep kedaulatan yang lain. Dia hanya rakyat itu saja. Yang mesti mempunyai kuasa dan mesti mengesahkan segala kuasa, menjadi segala sumber kuasa tersebut. Tak boleh ada kuasa-kuasa lain seperti kuasa raja, bangsawan dan sebagainya. Ini bersamaan dengan perkembangan sejarah di Eropah yang menyaksikan bagaimana masyarakat Eropah menolak institusi raja, institusi bangsawan, institusi gereja, kerana sejarah mereka berkonflik dengan institusi tersebut. Jadi tadi saya jelaskan konsep bangsa, kemudian konsep kesetiaan dan juga konsep kedaulatan rakyat ini. Kemudian bila baca balik teori-teori nasionalisme Eropah, kebanyakan teori ini bersifat modernis. Kita sebut modernis ini ialah mereka menekankan bahawa nasionalisme ini adalah satu gejala moden. Bahkan dia kaitkan dengan industrialisasi, sistem pendidikan moden, kefahaman tentang demokrasi yang moden, keadilan yang moden, print capitalism, dan gejala seperti pendidikan moden dan juga alat percetakan. Perkara-perkara ini dikaitkan dengan nasionalisme kerana dalam konteks sejarah nasionalisme Eropah ni, masyarakat Eropah ini mula-mula sekali mereka ada kesedaran untuk bangkit menentang raja, menentang agama dan sebagainya apabila mereka terdedah dengan elemen-elemen baharu ini. Industrialisasi misalnya telah menyebabkan masyarakat Eropah mula menjadi celik huruf, mula berlaku perubahan sosial, ekonomi, menyebabkan mereka mula berubah gaya hidup dan sebagainya, menyebabkan mereka mula mencabar elemen-elemen konservatif di Eropah. Kemudian mereka juga terdedah dengan sistem pendidikan baru, tidak lagi dikongkong oleh elemen agama dan sebagainya, mereka mula mencabar isu agama. Kemudian mereka terdedah dengan idea-idea demokrasi dan sebagainya lah. Jadi itu sebabnya dalam teori-teori nasionalisme di Barat ini, yang berpusatkan Barat, mereka mendedahkan nasionalisme ini sebagai satu gejala yang dikaitkan dengan modernisme. Tapi bila dikaji balik dalam konteks ini, bila teori ini cuba nak disesuaikan dengan masyarakat di Asia dan Asia Tenggara ni, modernisme ini dia sudah betulkan menjadi Europeanization, pembaratan. Kenapa? Kerana masyarakat di sini sampai hari ini pun bukan lagi masyarakat industri. Masyarakat ini umumnya masyarakat yang disebut sebagai
third world, dunia ketiga ni masyarakat bukan industri. Jadi dalam konteks masyarakat ini, masalahnya mereka tidak mempunyai ciri yang disebut sebagai modernisme ni, kemajuan dan pemodenan yang disebutkan sebagai elemen utama dalam konteks nasionalisme. Jadi dalam konteks inilah teori-teori nasionalisme barat ini menjelaskan bahawa masyarakat itu menjadi nasionalis bila dia mengikut nilai-nilai moden yang ada seperti diamalkan di barat. Dia menjadi proses pembaratan. Jadi bila ini berlaku, maka akhirnya bila kita nak menilai sama ada di sini wujud atau tidak nasionalisme, maka kita terpaksa ukur dari sudut bagaimana nilai-nilai barat itu masuk dan kita amalkan. Contohnya lah, sejauh mana kita sudah menjadi demokrasi sama seperti apa yang telah diamalkan di barat. Sejauh manakah sistem pendidikan kita ni sama dengan sistem pendidikan barat? Kalau sistem pendidikan pondok, sistem pendidikan agama itu tak dikira sangat. Dia nak lihat sistem pendidikan yang mengajar tentang lunah demokrasi, tentang perlembagaan apa semua. Dia macam tu. Satu elemen yang disebut dalam konteks teori nasionalisme ni sebagai pendekatan yang bersifat modernis. Dan mengikut Anthony D. Smith, dalam kajiannya pada tahun 1981, dia kata dalam konteks teori nasionalisme ni, semua teori nasionalisme ni umumnya berasaskan pada sudut pandangan yang bersifat modernis. Tak ada sudut pandangan yang bersifat tradisionalis atau primordialis. Primordialis ni dia menganggap nasionalisme ni satu gejala semula jadi yang ada dalam setiap masyarakat. Bagi teori nasionalisme barat yang modernis ini, dia kata tak. Nasionalisme ni hanya wujud dalam masyarakat yang ada kriteria-kriteria tadi. Setiap kriteria yang saya terangkan tadi adalah gejala baru yang menyebabkan masyarakat itu menolak gejala-gejala lama, elemen-elemen lama, elemen-elemen tradisi dalam masyarakatnya. Barulah mereka dikenali sebagai kelompok masyarakat yang ada kesedaran nasionalisme. Tapi saya belum terangkan tentang takrif lagi. Saya terangkan aspek pergantungan ni dan kekeliruan ni. Baik, kemudian ada juga yang mengaitkan nasionalisme ini dengan gejala yang bersifat sekularisme. Ini berkaitan dengan modernisme itu tadi juga. Elemen-elemen sekularisme, elemen-elemen yang menolak unsur-unsur tradisional dalam masyarakat yang dianggap sebagai menjadi pengongkong ataupun penyekat kepada kesedaran nasionalisme. Apa dia elemen tersebut? Satunya adalah agama. Dalam konteks nasionalisme barat, ini di barat saja, kena faham. Dalam konteks teori nasionalisme Eropah ini, nasionalisme tidak sesuai dengan agama. Dia menentang, dia bersifat konflik. Kerana apa? Kerana pengalaman di Eropah, agama ini menjadi sasaran, menjadi musuh kepada gerakan nasionalisme, menjadi musuh pada konsep kedaulatan rakyat ni. Bahawa rakyat ini dalam agama dia ditekan, dia tidak ada hak, menyebabkan rakyat bangkit menentang agama, kemudian menentang institusi monarki, raja. Raja juga dianggap sebagai simbol yang memberas, simbol yang menyekat rakyat. Dan revolusi-revolusi nasionalisme di Eropah ini bukan saja menentang raja, juga menentang agama, juga menentang raja dan juga bangsawan. Tiga perkara ni. Aspek-aspek yang selalu disebut dalam sejarah sebagai elemen feudalisme. Jadi bila mereka bincang tentang nasionalisme dalam konteks perkembangan sejarah dan pengalaman yang dilalui oleh masyarakat Eropah ini, mereka menganggap bahawa konsep-konsep kedaulatan rakyat, konsep bangsa ni, dia muncul hasil daripada runtuhan institusi monarki, institusi kebangsawanan dan institusi gereja. Itu pandangan mereka. Jadi timbullah istilah sekularisme ni. Bahawa berdasarkan pengalaman Eropah, misalnya kita kata revolusi Perancis misalnya, agama itu menjadi sasaran, gereja itu menjadi sasaran, padri-padri. Sehingga agama itu dianggap sebagai sebahagian saja daripada elemen masyarakat yang tidak penting pun. Dia ditundukkan dan dianggap sebagai elemen yang berada di bawah bangsa. Dia dianggap sebagai mesti mengikut kehendak pemerintah, mesti mengikut kehendak kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Dia bukan berkuasa di atas daripada konsep bangsa tersebut. Jadi dalam konteks ini, 3-4 perkara yang saya sebut sebagai ciri-ciri pokok ni adalah merupakan antara ciri yang dibincangkan dalam konteks nasionalisme di Eropah. Baik, kemudian kita lihat pula kepada takrif nasionalisme ni. Saya nak bincang ringkas saja malam ni, bukan panjang sangat. Saya nak jelaskan kepada anda tentang aspek teori nasionalisme dan kaitannya dengan nasionalisme Melayu ni secara seringkas yang boleh. Lepas ni mungkin ada sesi soal jawab. Baik,
apa sebenarnya takrif nasionalisme ni? Setelah saya terangkan kekeliruan yang wujud dalam kalangan masyarakat pada ini, ia terlalu bergantung pada teori nasionalisme barat untuk memahami tentang perkembangan nasionalisme sejagat satu dunia, termasuklah di tempat kita ni. Apa takrif nasionalisme? Apakah itu nasionalisme? Baik, banyaklah teori yang menjelaskan nasionalisme ni dalam konteks yang agak akademik, dikaitkan dengan kesedaran bangsa, semangat untuk merdeka, semangat untuk menegakkan hak bangsa, kedaulatan rakyat dan sebagainya. Tetapi saya nak jelaskan anda secara ringkas saja supaya anda boleh faham tentang apakah yang dimaksudkan nasionalisme ni. Nasionalisme ni dia adalah satu kefahaman, satu idea yang timbul dalam kepala, dalam fikiran kita apabila kita rasa bahawa kita dibelenggu. Maka kita mahu menentang belenggu tersebut. Tak kira lah belenggu tu dalam bentuk apa. Raja ke, agama ke, kalau kita anggap itu belenggu. Gereja ke, bangsawan ke, penjajah ke apa semua. Selagi kita menganggap ia sebagai belenggu dan kita mahu membebaskan daripada belenggu tersebut, timbullah kesedaran nasional. Tapi dia berkait dengan bangsa. Maksudnya di sini ialah kesedaran itu adalah keinginan untuk bebas. Perkataan bebas itu sangat penting dalam nasionalisme. Keinginan untuk bebas daripada sebarang belenggu, dan keinginan itu diterjemahkan dalam bentuk bukan keinginan individu, tapi keinginan satu bangsa tersebut. Bangsa itu, kita kata bangsa Melayu, kalau seorang individu saja, macam Dr. Azmi saja mahu bebas daripada penjajah, tapi masyarakat lain tak mahu bebas, itu bukan nasionalisme. Itu perasaan peribadi saja. Nasionalisme ni maksud dia bila saya fikir bahawa saya mahu bebas daripada belenggu tersebut, semua orang pun berfikir dan berkongsi idea yang sama. Maka itulah yang dikenali sebagai nasionalisme. Apa benda nasionalisme tadi saya terangkan? Gejala untuk bebas daripada belenggu saja. Dan belenggu tu boleh jadi macam-macam. Inilah yang kena faham. Kerana di Eropah belenggunya adalah agama, bangsawan, raja, institusi tradisional, itu belenggu bagi mereka. Tetapi bagi masyarakat kita, belenggunya lain. Jadi saya akan terangkan nanti. Baik, kenapa dia diwujud? Itulah, kerana masalah ingin bebas. Kebebasan itu penting. Kemerdekaan. Kemerdekaan tak semestinya melawan penjajah. Dalam konteks Eropah, yang kita kata Perancis sebelum dia dijajah, dia tak ada kesedaran nasionalisme dalam bentuk anti penjajah. Dia muncul kesedaran nasionalisme dalam bentuk membaiki diri. Sama macam kita pada inilah, tak ada penjajahan, kita mahu masyarakat kita untuk maju berubah. Itu kesedaran yang dikongsi oleh seluruh bangsa. Itu adalah satu kesedaran nasionalisme. Jadi dalam konteks ini dia wujud kerana keinginan untuk bebas berasaskan kepada kehendak bangsa, bukan pada kehendak individu, kehendak satu pihak, kelompok dan sebagainya. Dia melibatkan satu bangsa. Baik, apa ciri-ciri pokok nasionalisme yang berdasarkan saya terangkan tadi? Sebenarnya bila saya kaji balik, saya dapati sebenarnya ada kekeliruan tentang ciri-ciri nasionalisme tadi. Yang saya jelaskan kepada anda tadi, ciri-ciri nasionalisme tadi adalah ciri-ciri nasionalisme di Eropah. Dia tidak semestinya sama dan boleh digunakan untuk memahami tentang ciri-ciri nasionalisme di semua tempat. Satu konsep yang saya terangkan tadi adalah konsep bangsa. Betul wujud satu konsep bangsa. Tetapi dalam konteks masyarakat itu kadang-kadang konsep bangsa ni dia tidak mesti bersifat ketat dan bersifat mutlak. Kalau di Eropah, konsep bangsa itu dianggap sebagai elemen yang tertinggi dalam nasionalisme. Tapi bagi dalam konteks sebuah negara misalnya negara Islam, kita kata, bangsa itu disesuaikan dengan elemen-elemen yang dianggap sama tinggi juga. Akan menimbulkan perdebatan ni. Kerana teori ini kita dah begitu ketat dalam kepala, kita kata mana boleh, tak boleh. Agama mana boleh sama lebih tinggi daripada bangsa. Itu teori yang berasaskan pada pengalaman Barat. Kerana bagi Barat, agama itu elemen yang menjadi musuh pada bangsa. Tapi dari konteks sebuah negara Islam, tak ada masalah agama tinggi pada bangsa pun. Dia bukan menjejaskan konsep bangsa tersebut. Yang penting saya jelaskan tadi, nasionalisme itu adalah keinginan untuk bebas. Bagi tidak semua bangsa dalam dunia menganggap agama sebagai pengongkong dia, sebagai elemen yang menyekat kebebasan dia. Bahkan dia anggap agama itu sebagai lambang kebebasan dia. Bagi masyarakat kita, agama adalah elemen, terutama masa zaman British datang tu, agama itu elemen menyatukan dan membebaskan. Jadi dia dah anggap tinggi, setara dengan konsep bangsa tersebut. Jadi bangsa itu dalam konteks
kita tidak boleh dipegang secara ketat saja. Tidak boleh dianggap sebagai ganti pada Tuhan, tak boleh. Dia bercanggah pun dengan kefahaman agama itu sendiri, dan itu dianggap sebagai sesuatu yang tak boleh terima. Adakah sebuah masyarakat, kita kata masyarakat Islam, dia tidak mahu, dia tidak pernah ada sejarah dia untuk bebaskan dia daripada belenggu, daripada sebarang sekatan-sekatan atau penindasan atas nama bangsa? Adakah itu tidak pernah berlaku? Memang berlaku tiap masa. Dalam konteks sejarah tanah Melayu zaman kaum muda, itulah yang mereka perjuangkan. Konsep bangsa bebas daripada belenggu penjajahan, belenggu kemunduran dan sebagainya. Itu kesedaran nasionalisme. Jadi kalau nak kata bahawa dalam konteks kita ni kena ambil juga konsep bangsa yang unggul seperti yang ditarifkan dari sudut teori nasionalisme barat itu, maka sampai bila-bila lah kita tak akan capai kesedaran nasionalisme ni. Dia seolah-olah menganggap bahawa masyarakat kita ni tak pernah ada kesedaran nasionalisme dalam konteks mahukan kebebasan, bahawa kita ni tak bebas, kita ni dia belenggu dan kita ni sudi untuk dihambakan oleh elemen-elemen yang bercanggah dengan nasionalisme. Itu tidak berlaku, khususnya dalam konteks kita pada hari ini, kita masyarakat kita pada masa dahulu, di mana kita dibelenggu oleh penjajahan dan wujud kesedaran untuk menentang penjajahan tersebut. Baik. Kemudian konsep kesetiaan tadi, ini menimbulkan masalah. Jarang saya baca tulisan-tulisan yang menyanggah pandangan teori nasionalisme barat ini, yang mengatakan bahawa dalam konteks kesetiaan mesti beri kesetiaan pada bangsa dan kemudian menolak kesetiaan lain. Jarang anda bacalah buku-buku tentang teori nasionalisme yang berpusatkan barat ini. Bila baca tentang konsep kesetiaan, nasionalisme ni, bangsa itu dah jadi macam berganti pada Tuhan. Kena setia pada bangsa saja. Jadi bercanggah dengan kesetiaan dan kedaulatan yang lain ni. Bangsawan, agama, raja dan sebagainya. Tapi bila saya kaji, kemudian saya fikir balik. Dalam konteks negeri Melayu atau tanah Melayu masa dahulu, dalam konteks orang Melayu dahulu, bangsa, agama, bangsawan, raja, dia tak bercanggah pun dengan antara satu sama lain. Dia bergerak seiring. Masalah dengan teori barat ni, dia lihat pencanggahan. Kerana berdasarkan pengalaman mereka bercanggah, mereka konflik. Bangsa dengan raja ni dia konflik. Sama-sama mahu menentang satu sama lain untuk menjatuhkan. Dalam konteks kita ni, dia tak wujud elemen tersebut. Dalam konteks penjajahan di negeri-negeri Melayu, misalnya, bila adanya British, raja itu menjadi elemen yang menyatukan. Kita ambil contoh, misalnya masa orang Melayu menentang Milenial. Mereka mengkritik raja-raja. Siapa kata sebenarnya nasionalisme Melayu ini muncul sejak milenial. Kenapa orang Melayu mula mengkritik raja? Sebelum tu tak kritik raja. Itu ada satu pandangan. Kerana mereka terikat dengan teori barat ni, nasionalisme Eropah. Dia nak cari mana orang Melayu kritik raja ni, dia jumpa masa milenial. Tapi dia tidak sedar bahawa masa orang Melayu menentang British dan mengkritik raja, orang Melayu bukan nak mengkritik raja kerana nak membuang sistem raja. Tetapi orang Melayu mengkritik raja kerana nak mengukuhkan institusi tersebut. Yang bagi yang tak faham, dia nampak lain. Dia nampak macam nak mengkritik dan nak membuang. Tak. Anda sedar atau tidak, anda tengok sejarahnya, bahkan golongan kiri, anda tengok. Agak kritikal, sangat kritikal terhadap institusi bangsawan raja ni. Kadang-kadang mereka sampai mereka nak mencemuh institusi raja ni. Tetapi bila mereka diminta membuat satu keputusan, membuat satu perlembagaan tahun 1947, perlembagaan rakyat. Anda baca perlembagaan tersebut. Elemen-elemen masukkan ialah agama, sultan dikekalkan sebagainya. Itu golongan kiri yang dituduh komunis tu. Mereka kritikal, tapi akhirnya mereka nampak bahawa institusi itu relevan. Tak boleh dimasukkan. Kalau dimasukkan, goncang masyarakat, tidak stabil. Akan menjejaskan bangsa itu sendiri. Maka dia harus dikekalkan. Yang ada pada hari ini yang mengaku kiri komunis tu, ni komunis yang anda kata tu adalah kelompok yang perjuangkan institusi raja. Anda harus belajar daripada sejarah betul-betul, jangan terlalu pongah sangat, jangan menganggap bahawa oleh kerana anda tidak serasi dengan ideologi anda, terus anda sarankan supaya dimasukkan dan sebagainya. Tengok sejarah terbalik, kelompok yang anda sanjung itulah yang mempertahankan institusi ini. Dia kritik, betul, tak ada masalah kritik. Tapi dia mempertahankan, kritikan dia dalam konteks untuk memperteguhkan, membetulkan. Dia tak ada masalah. Okey? Baik, kemudian kesetiaan tu bagi saya dalam konteks nasionalisme ni perlu dielakkan daripada kita melihat berdasarkan pada teori-teori barat ni. Kita kena bina satu kefahaman kita sendiri
dengan menganggap betul memang wujud konsep kesetiaan dalam konteks bangsa tu, tapi kesetiaan yang lain itu bukanlah kesetiaan yang bercanggah. Dia datang serentak, dia bergerak seiring. Kenapa? Pada masa dahulu dalam konteks nasionalisme Melayu, bila orang Melayu menentang British, kesedaran nasionalisme dia, kepentingan bangsa itu datang seiring dengan kepentingan raja. Bahawa untuk menyelamatkan bangsa mesti menyelamatkan institusi raja, mesti menyelamatkan institusi agama, dan bahkan berganding dengan bangsawan pun untuk menegakkan kebangsaan itu sendiri. Jadi kita jangan lupalah dalam aspek itu bahawa dalam konteks ini kesetiaan kepada bangsa itu dia tidak menjejaskan atau tidak bercanggah dengan kesetiaan terhadap agama, kesetiaan pada raja dan bangsawan. Bahkan sebenarnya bila saya perhatikan balik, saya cuba memahami ni dari sudut teori saya sendiri. Itu yang sepatutnya berlaku dari tradisi keilmuan ni. Kita binalah teori kita sendiri, jangan terikat dengan idea orang lain. Sampai bila kita nak terikat pada idea orang lain? Kita bina dari sudut kesesuaian dengan kita, budaya kita dan sebagainya. Dengan cara itu barulah kita berdiri sendiri dan ilmu ni. Kalau kita ambil saja teori orang, kemudian kita nak aplikasi pada kita, sampai bila pun tak sama dan orang akan mentertawakan kita lah. Kerana memang sampai bila kita dalam konteks nasionalisme ni menjadi lemah dan tidak, seolah-olah tidak ada kesedaran politik dan nasionalisme di kalangan kita walaupun dijajah. Baik. Jadi dalam konteks saya ni, saya lihat sebenarnya gejala nasionalisme ni dia bukanlah satu gejala yang bersifat menentang elemen-elemen tradisional. Dia tidak. Dia bergantung pada sifat masyarakat itu. Kalau masyarakat itu menganggap bahawa elemen itu sebagai musuh dia, sebagai musuh bagi bangsa tersebut, maka dia akan menentang, maka elemen itu akan diketepikan, ditolak. Tapi kalau elemen itu menjadi elemen yang mengukuhkan identiti bangsa tu, bahawa bangsa ni, kita kata bangsa Melayu ni, dia mesti sama dengan elemen agama, dia mesti ada pertautan dengan elemen raja, elemen kebangsawanan. Kebangsawan ni saya nak jelaskan kepada anda bahawa mungkin elemen yang kita nampak agak tak sesuai dikaitkan dengan kebangsaan, tapi pada peringkat sejarah tertentu di negara kita ni, golongan bangsawan inilah yang menjadi pelopor penggerak nasionalisme. Elit-elit ni yang menggerakkan dahulu penentangan terhadap British dan sebagainya. Tak cuma mereka ini akhirnya telah dihapuskan, ditukar pada birokrasi, elit-elit moden. Elit-elit moden tu tak sama dengan bangsawan yang berjuang menawar British pada peringkat awal. Jangan kita salah faham. Jangan sama ke Datuk On dengan misalnya yang mula-mula di Naning tu, apa nama saya tak ingat. Faizal ingat tak yang Naning? Dok Said. Jangan samakan dengan Dok Said. Datuk On hasil daripada produk daripada barat. Dok Said ni adalah kelompok bangsawan yang hasil daripada budaya masyarakat itu sendiri. Berbeza. Tapi kelompok-kelompok awal ini telah dihapuskan. Mereka inilah yang menentang British awal-awal dahulu. Secara kekerasan, secara lembut dan sebagainya. Kemudian disambut oleh kelompok agama dan sebagainya. Jangan lupa sejarah tersebut. Bahawa golongan, termasuklah juga golongan raja, golongan bangsawan, mereka ini mainkan peranan yang sangat penting dalam konteks penentangan terhadap British pada masa itu. Baik. Kemudian elemen kedaulatan rakyat dikaitkan dengan nasionalisme ni, elemen kedaulatan rakyat ni di mana dalam teori nasionalisme Eropah dijelaskan bahawa kedaulatan rakyat ini bercanggah dengan kedaulatan yang lain. Kuasa itu mesti diserah kepada rakyat, rakyat yang mengesahkan segala kuasa. Bila nak membuat keputusan politik dan sebagainya, mesti berasaskan kepada kehendak rakyat. Tak boleh berasaskan kehendak raja dan sebagainya. Ini pun elemen yang bagi saya sebenarnya bergantung pada kesesuaian budaya masyarakat dan kehendak masyarakat pada masa itu, bangsa pada masa itu. Dalam konteks sistem raja beraja di negeri-negeri Melayu ini, sebenarnya raja itu tidak dianggap sebagai elemen yang bercanggah dengan kepentingan bangsa. Jadi adanya raja, ada kedaulatan dia, bahkan kadang-kadang kedaulatan raja itu dianggap sebahagian daripada kedaulatan rakyat itu sendiri. Ini berlaku misalnya dalam konteks bukan masa dahulu saja, hari ini. Elemen raja ini dianggap sebagai perlu dikekalkan kerana berdirinya elemen-elemen tersebut mencerminkan bahawa masyarakat itu sebenarnya tidak diceroboh ataupun tidak diikat oleh sesuatu yang menyebabkan dia tidak bebas. Jadi raja itu dianggap sebagai, pada zaman British dahulu lah ketara, sistem raja itu dipertahankan begitu sekali. Bila
British mencadangkan milenial dan menghapuskan institusi raja, rakyat bangkit menentang. Salah satu aspek yang mereka menentang adalah kerana institusi raja itu dimasukkan. Dan memang itu adalah hakikatnya dalam sejarah, bahawa masyarakat Melayu pada masa itu menganggap kalau dimasukkan institusi raja ini, maka kuasa politik itu akan berpindah pada orang lain. Walhal dalam konteks nasionalisme Eropah, sistem raja itu tidak perlu dimasukkan, maka akan dapat pada rakyat. Tapi dalam konteks sebuah negara yang dijajah, dia tidak sama seperti apa yang berlaku di Eropah yang tidak dijajah. Bila politik itu diubah, di mana kedaulatan raja itu diserahkan kepada pihak lain, bukan rakyat mendapat kuasa tersebut. Jadi kedaulatan rakyat ini sebenarnya akan terhapus, bahkan mereka akan dihambakan oleh penjajahan dan mungkin oleh kuasa-kuasa yang lain. Jadi bentengnya adalah institusi raja, dan kedaulatan raja itu perlu dipertahankan kerana kedaulatan raja itu mencerminkan kedaulatan rakyat. Kuasa raja itu mencerminkan kuasa yang ada pada rakyat, khususnya bagi orang Melayu pada masa itu. Jadi dalam konteks ini dia tidak bercanggah seperti apa yang berlaku di barat. Jadi inilah yang saya jelaskan, sebenarnya nasionalisme ini dia perlu dilihat dalam konteks kesesuaian sejarah. Dia tidak boleh dilihat dalam konteks teori saja. Teori ini kita hanya gunakan untuk memahami tentang sejarah. Bukan kita paksa teori ini untuk kita menjelaskan sejarah. Yang berlaku pada hari ini ialah kita baca teori, kita terima satu teori itu, kemudian kita nak apply dalam sejarah. Kita nak suruh sejarah ikut teori. Itu terbalik namanya. Teori ini sepatutnya sesuai dengan apa yang berlaku. Jadi dalam konteks bina teori nasionalisme ini, dia perlu sesuai dengan masyarakat tersebut. Dia tak boleh dipaksakan satu masyarakat. Jadi dalam konteks kita nak paksa teori nasionalisme Eropah ini kepada masyarakat Melayu, itu akan timbul banyak masalah dan banyak percanggahan yang menyebabkan kita seolah-olah nak kata nasionalisme ini wujud pun susah. Dalam konteks nasionalisme Melayu, sampai orang kata nasionalisme Melayu ni, British kata, dan sarjana-sarjana barat kata, ini adalah negara, Tanah Melayu ini satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak ada kesedaran nasionalisme. Kerana apa? Kerana tidak lawan British. Dan kerana tidak lawan raja, maka mereka kata tak ada kesedaran nasionalisme. Macam tu sekali. Baik, kemudian inilah saya nak lihat satu aspek yang penting sekali, iaitu aspek agama. Ini menimbulkan perdebatan kerana ada yang melihat bahawa nasionalisme ni dia menolak elemen-elemen dan budaya yang bersifat tradisional ni, yang di Eropah dianggap sebagai pengongkong. Raja, bangsawan, puak, sistem kelas dan sebagainya, termasuklah institusi agama. Jadi apa kaitan agama dengan nasionalisme ni? Kerana ada yang pada zaman dahulu riuh timbul tentang perdebatan tentang nasionalisme dan asobiah ni. Kerana dahulu orang samakan dengan nasionalisme ni dengan asobiah. Saya ada ingat lagi hadis, tak tahulah hadis ini sahih ke dhaif ke itu tapi saya peganglah. Mereka ujahkan laisa minnam man da'a ila asobiah ni. Hadis tersebut mengatakan tak boleh dalam kalangan pengikutku yang mengamalkan asobiah. Jadi mereka kata nasionalisme ni asobiah. Dan pada zaman dahulu misalnya kelompok kepimpinan PAS lah, sorry orang PAS, saya bukan nak marah, tak apa, tak ada masalah. Kita tidak faham, tak apa, tak ada masalah. Mengata kerana pada masa itu politik ni berlaku konflik nak terlepas dengan UMNO misalnya. UMNO ni guna nama kebangsaan, United Malaysia National, maka dikaitkan dengan nasionalisme. Maka wujudlah dakwaan di sebelah pihak ni mengatakan UMNO ni nasionalis, maka kami bukan nasionalis. Kerana tak mungkin kami nasionalis kerana UMNO nasionalis. Logiknya macam tu. Maka timbullah pelbagai hujah, antaranya mengatakan bahawa nasionalisme ni asobiah. Kenapa asobiah? Kerana UMNO itulah sifat UMNO tu, bahawa UMNO ni asobiah. Maka oleh kerana dia nama dia nasionalis, maka dia asobiah. Maka dihujahkan bahawa akhirnya keputusan rumusannya ialah apa? Nasionalisme itu asobiah. Dan tak ditimalah bercanggah dengan agama. Anda kena faham, dalam ilmu ini sebenarnya banyak aspek yang kita kena ketahui dan kaji secara mendalam lagi. Dalam konteks nasionalisme ni dia ada satu ciri pokok yang berbeza daripada konteks elemen-elemen yang disebut asobiah tu. Apa dia ciri dia? Kepelbagaian negara bangsa. Selain daripada menekankan konsep bangsa, kedaulatan rakyat, negara bangsa, dia ada konsep kepelbagaian negara bangsa. Apa benda kepelbagaian negara bangsa ni? Bahawa nasionalisme ni dia mengiktiraf semua bangsa, semua manusia, semua negara ini sama tahap dia. Tidak boleh kita menindas satu sama lain, tidak boleh kita
merampas kedaulatan dia. Dia bertentangan dengan elemen imperialisme, elemen rasisme dan sebagainya. Nasionalisme mengiktiraf hak seluruh bangsa untuk hidup dengan harmoni, dengan kedaulatan dia dan kebebasan masing-masing. Dia tak boleh melanggar hak dan juga merampas kebebasan orang lain. Maknanya dia bertentangan dengan imperialisme. Kalau seseorang itu daripada nasionalis kemudian berubah menjadi seorang imperialis, misalnya Hitler, dia pergi melanggar negara, itu kita sebut nasionalis dah. Kita sebut sebagai nasionalisme sempit ataupun nasionalisme yang melimpah. Banyak sangat semangat nasionalisme dia jadi rasisme, dia jadi imperialis dan sebagainya. Dia ada elemen nasionalisme tu. Dan kena ingat bahawa nasionalisme ni dia bukan elemen yang sepenuhnya positif. Kadang-kadang kita pun lupa juga. Dia ada juga elemen negatif. Dan kena ingat juga bahawa nasionalisme ni bukan ada elemen negatif saja, ada elemen positif. Kenapa saya cakap macam ni? Kerana setengah pihak dia nak lihat nasionalisme dalam konteks yang positif saja. Ada juga yang dilihat nasionalisme dalam konteks yang negatif saja. Maka semua tak betul lah bagi dia. Maka dia ambil contoh yang negatif kalau dia nak lihat dari sudut negatif. Arak berpecah, orang itu berpecah dan sebagainya. Dia kata tengok nasionalisme ni. Sampai agama berpecah. Sebab dia tak ambil contoh bagaimana nasionalisme ni menyatukan tempat lain. Dan bagi yang positif pula, dia tak nampak yang negatif pula. Tak, nasionalisme ni adalah satu gejala idea, ideologi dalam masyarakat yang sebenarnya tidak ada kehebatan juga, dia ada kelemahan-kelemahannya juga. Tapi elemen yang terbaik dari nasionalisme ni, dia mengiktiraf hak pelbagai negara bangsa tersebut untuk berdiri sendiri, bebas, berdaulat dan sebagainya. Jadi ini bukan elemen asabiah. Bila anda baca buku tentang nasionalisme, ada satu gejala yang ada dalam nasionalisme itu tetapi dianggap sebagai bercanggah dengan nasionalisme. Ini disebut oleh Anthony D. Smith. Anthony D. Smith ni seorang sosiologis, dia banyak mengkaji tentang nasionalisme. Ada satu elemen yang kita nampak macam nasionalisme tapi dia bukan nasionalisme, iaitu ethnocentrism. Ethnocentrisme, di mana ethnocentrisme ini adalah satu faham yang menganggap bahawa dialah bangsa yang unggul mengatasi bangsa-bangsa lain. Yang dikaitkan dengan Hitler, Mussolini itu ethnocentrisme. Ethnocentrisme ni dia lahir daripada semangat nasionalisme, tapi bila dia tidak boleh dikawal, dia bersifat rasis. Dia bersifat asabiah itulah. Siapa-siapa yang berjuang atas nama ethnocentris ni, bangsa yang menganggap bahawa dia yang betul, orang lain semua tak betul. Jadi dia ada hak, dia boleh menindas orang lain kerana hak itu dibenarkan oleh Tuhan apa semua, walaupun dia kait dengan agama dan sebagainya. Itu ethnocentris sepatutnya. Dia berjuang atas nama kaum dia, bangsa dia yang sempit dan menganggap bahawa orang lain tidak ada. Itulah sebenarnya asabiah. Jadi kena ingat, nasionalisme ni berbeza dengan ethnocentris. Dahulu kita salah sangka kerana kajian tak dibuat dengan betul. Dan orang tak bercakap pun, saya ingat tentang ethnocentris dengan nasionalisme ni, perbezaan dia. So kena baca betul-betul lah. Jadi elemen-elemen tadilah yang saya jelaskan sebagai elemen-elemen yang terdapat dalam nasionalisme. Baik, jadi dalam konteks ini saya nak jelaskan bahawa sekali lagi dalam konteks takrif nasionalisme tu kena faham bahawa nasionalisme ni secara mudahnya adalah satu keinginan untuk bebas saja. Satu keinginan suatu bangsa itu untuk bebas daripada sebarang belenggu. Belenggu tu boleh jadi apa saja. Boleh jadi penjajah, boleh jadi raja, boleh jadi ahli agama, boleh jadi bangsawan, boleh jadi puak, boleh jadi kampung, boleh jadi kerajaan dan sebagainya. Apa saja yang membelenggu sesuatu bangsa itu, maka dia berjuang untuk menolak dan menghapuskan belenggu tersebut. Itu adalah kesedaran nasionalisme sekiranya dia berasaskan kepada bangsa. Saya ingat anda fahamlah, yang tu sepatutnya senang saja. Jangan susah-susahkan. Bila baca tentang teori nasionalisme, jangan baca dari sudut akademiknya menyebabkan anda pening. Ringkaskan macam saya ringkaskan. Barulah kita faham bahawa ini sebenarnya nasionalisme, dia bukanlah kompleksnya sangat, dia adalah satu keinginan untuk merdeka saja daripada sebarang belenggu atas nama bangsa. Maka itu adalah nasionalisme. Baik, sekarang ni saya nak lihat apa bezanya nasionalisme yang wujud di tanah Melayu ini dengan nasionalisme Eropah. Baik, bila kita nak bincang tentang nasionalisme di sini, oleh kerana kita terikat dengan teori-teori barat, sukar bagi kita nak menentukan bila sebenarnya nasionalisme ini wujud. Kerana kita mengkaji nasionalisme itu dari sudut takrif barat dan juga elemen-elemennya. Contohnya saya bagi tahu, nasionalisme di barat ini menentang raja. Kita pun nak cari dah sejarah tanah Melayu. Mana nasionalisme menentang raja? Hari ni pun orang tak menentang, walaupun nampak dari Facebook ada elemen yang kata raja ni dah tak penting, kena masuk dan sebagainya. Saya ingat dalam masyarakat keseluruhannya sebenarnya ramai lagi yang menyokong isu-isu tersebut. Yang menentang ni elemen kecil-kecil saja.
remaja-remaja yang mungkin nak mengeksperimentasi benda yang lain dan sebagainya, terpengaruh dengan ideologi Marx ke apa ke. Tapi kita kena ingat bahawa yang masuk dalam Facebook ni bukan ramai, ya. Masyarakat di luar umumnya tidak terpengaruh apa semua lagi. Dalam media sosial ni kita nampak, kerana kita berada dalam tu, dia bukan besar sangat, dia belum menjejaskan, tidak ada satu elemen yang bergerakkan ke arah tersebut. Baik, jadi dalam konteks ini di Eropah jelas nasionalisme dia pada peringkat awal, kemudian peringkat seterusnya barulah bersifat menentang penjajah. Perancis misalnya sebelum dijajah oleh Jerman, nasionalisme dia bersifat menolak raja, menolak cengkaman gereja, kerana gereja ni anggap sebagai musuh pada rakyat. Apa masalah dengan gereja ni? Gereja dahulu dikuasai oleh bangsawan dan menggunakan cukai-cukai yang sangat tinggi, dan menindas lagi, dan mereka tidak bayar cukai. Mereka ada tanah yang luas dan sebagainya, mereka kaya, tetapi mereka menyokong pemerintah. Pemerintah ini dianggap sebagai jahat lah, raja-raja jahat yang disokong oleh institusi raja dan institusi gereja, dan institusi gereja inilah yang mengesahkan kuasa raja-raja tersebut. Maka apabila rakyat bermusuh terhadap sesuatu istana, pihak istana atau raja, maka secara automatik mereka bermusuh dengan elemen-elemen yang berkaitan dengan raja ini, termasuklah gereja. Dan dalam konteks di Eropah ini, permusuhan masyarakat terhadap gereja ini sangat ketara. Sampai gereja-gereja selepas Revolusi Perancis itu bukan saja dimilik negara, kan, bahkan dipaksa kahwin padri misalnya, ada yang dibunuh, ada yang dihukum dan sebagainya, gereja ditukarkan, bentuk agama lain dan sebagainya, kuasa gereja dirampas, tanah dia dirampas dan sebagainya, dan kemudian dipisahkan daripada kuasa. Gereja tidak ada kuasa lagi dalam politik, dia hanya untuk amalan masyarakat saja. Dia tidak boleh lagi terlibat dalam politik. Dipisahkan, elemen sekularisme itu wujud. Sekularisme ini bukan satu sifat dalam nasionalisme. Dia adalah gejala sejarah Eropah saja. Kita jangan salah faham. Bila tengah golongan agama di negara kita ni bila bincang tentang nasionalisme aja, dikait dengan sekularisme. Sekularisme ni boleh wujud sebelum nasionalisme pun. Dia sudah wujud sejak awal dahulu sebelum nasionalisme. Dia adalah satu gejala yang dikait dengan masyarakat Eropah itu sendiri. Masalah mereka dari segi agama itu sendiri, sikap mereka terhadap agama. Tetapi dia bukan gejala nasionalisme. Dia dahi kebetulan dengan gejala tersebut. Jadi tak boleh kaitkan sekularisme dengan nasionalisme. Dalam konteks negara kita, sejarah negara kita ni kita lihat balik. Bila kita nak ukur nasionalisme dari sudut yang ditakrifkan oleh teori-teori Eropah, sentimen anti raja, sentimen anti agama, sentimen anti bangsawan sebagainya, maka kita tidak akan jumpa. Sampai bila-bila pun tak jumpa. Bila nak cari satu bukti bahawa Melayu menentang agama dia, ada tak sampai sekarang ni? Maka adakah kita tak ada kesedaran untuk bebas daripada belenggu, daripada penindasan kerana untuk merdekakan diri dan semua? Adakah itu bermakna bahawa kita tak ada semua tu? Tak. Dalam sejarah memang ada elemen tersebut. Tetapi kita tak pernah ada masalah dengan agama. Agama sebenarnya dalam konteks nasionalisme Melayu, dia menjadi asas yang menggerakkan. Kalau tak ada elemen agama, saya tak nampak lagi macam mana. Elemen apa yang menggerakkan Melayu ni? Selain daripada elemen agama. Golongan yang mempelopori nasionalisme di tanah Melayu ni dalam sejarahnya adalah golongan agama. Itu masalah dengan sejarah kita ni. Anda baca buku-buku sejarah, mereka nak kaitkan dengan golongan berpendidikan barat. Bila mereka nak kaji nasionalisme ni, kerana mereka berpegang pada teori-teori nasionalisme barat ni, yang mengaitkan nasionalisme ni dengan gejala barat, maka mereka nak kaji pertama ialah siapa yang mempunyai idea-idea barat tersebut. Ini masalah. Jadi, dan apakah elemen-elemen yang ada kaitan dengan nasionalisme barat? Elemen demokrasi, sekularisme, maka mereka mencari bukti macam tu, maka akhirnya mereka mengaitkan nasionalisme ni dengan kelompok-kelompok yang berpendidikan barat. Kelompok yang berpendidikan barat dalam sejarah negara kita ni dan sejarah politik kita ni sebenarnya kelompok yang lebih mesra dengan penjajah daripada kelompok yang menentang penjajah. Mereka bukanlah kelompok yang bersifat nasionalisnya. Mereka mesra dengan penjajah. Mereka dapat pendidikan barat, balik dengan demokrasi dan sebagainya, mereka lagi rapat dengan penjajah. Bukan mereka yang menentang. Yang menentangnya adalah yang lahir daripada sekolah pondok, daripada madrasah dan sebagainya. Itu kelompok-kelompok. Mereka ni bukan modernis. Mereka bukanlah kelompok-kelompok yang moden, tapi orang yang pakai serban, kain pelekat dan sebagainya, tua dan sebagainya. Tok Janggut misalnya. Yang agak bersifat tradisional, tapi boleh jadi nasionalis. Okey, kenapa saya terangkan
kenapa kelompok-kelompok ni nanti saya akan terangkan boleh dianggap sebagai nasionalis. Baik, jadi dari segi perbezaannya, satu lagi ialah nasionalisme di Eropah ini ia bersifat nasionalisme humanitarian. Apa maksud humanitarian di sini? Nasionalisme di Eropah pada peringkat awalnya adalah bersifat nasionalisme kemanusiaan, iaitu untuk menuntut hak-hak kemanusiaan, hak keadilan, mengelakkan daripada penindasan, menentang institusi yang menyekat elemen-elemen tersebut daripada mereka perolehinya. Dalam konteks ini raja dan institusi agama itulah. Berbeza dengan nasionalisme di tempat kita ni, nasionalisme kita jelas bersifat anti-kolonial. Kenapa tak bercanggah dengan Eropah? Bukan bercanggah sebenarnya. Elemen-elemen tu ada tapi tak begitu penting lagi. Elemen keadilan, elemen kebebasan lain. Selagi kita tidak merdeka lagi, selagi dijajah, elemen tu tak penting, datang kemudian. Yang penting sekali ialah bebas dan merdeka daripada penjajah. Jadi pengalaman ini tidak berlaku di Eropah pada peringkat awalnya. Jadi di sini nasionalismenya adalah nasionalisme yang bersifat anti penjajah. Dan dalam konteks anti penjajah ini, oleh kerana elemen-elemen seperti bangsawan, elemen agama, elemen raja ini memainkan peranan menjatuhkan bangsa, memperkukuhkan bangsa, maka dia berjalan serentak. Jadi bila nak kaji tentang nasionalisme di sini, tak boleh guna kriteria teori nasionalisme barat. Kena lihat dari sudut teori kita sendiri. Kita kena bina satu teori untuk memahami bagaimana nasionalisme ini bergerak tanpa mengaitkan dengan Eropah. Jadi dalam konteks ini sebenarnya nasionalisme kita adalah macam mana? Sebenarnya digerakkan oleh elemen-elemen yang dikatakan di Eropah itu dianggap sebagai musuh nasionalisme. Elemennya apa? Raja. Antara kelompok yang membina nasionalisme. Walaupun kita katalah bangsawan, raja ni, mereka ini kita kata konservatif, mereka ini tradisional, mereka ini sebenarnya tidak memperjuangkan hak bangsa apa semua, anda kena ingat. Tapi mereka yang memulakan gerakan penentangan. Dan dalam konteks kajian tentang nasionalisme ni, kita kena lihat secara jangka panjang, tak boleh lihat secara kontuk jangka pendek. Dia adalah satu proses yang berlaku secara jangka panjang, melibatkan elemen-elemen awal ni. Dia berkait dengan elemen awal. Misalnya kebangkitan yang awal ni, dia tidak terpisah dengan nasionalisme. Kelompok-kelompok kiri bila mereka menentang British, mereka sering sebut tentang perjuangan di Melaka, perjuangan Tok Janggut, mereka kaitkan. Kerana inilah yang memberi inspirasi pada perjuangan mereka. Dan kesedaran itu dia bukan datang tiba-tiba saja. Hari ini anda pergi sekolah, esok anda sudah jadi nasionalis, tak? Hari ini tubuh parti, esok jadi nasionalis, tak? Ini dalam buku kita, bila kita bincang nasionalisme, kita kata tahun 1930-an sudah ada nasionalisme muncul. Kenapa? Sudah ada KMM. Kemudian ada yang kata pula, nasionalisme wujud di tanah Melayu bila masyarakat Melayu menentang milenial. Kenapa? Ada UMNO. Walhal sebenarnya UMNO ni, jangan tengok tahun 40-an, tengok tahun 1900 dah ada dah UMNO, cuma nama dia bukan UMNO. Itu golongan-golongan elit. Kemudian KMM sudah ada. Sama kaum muda sudah ada golongan kiri. Cuma tidak menonjol. Begitu juga dengan kebangkitan golongan agama tahun 40-an itu kena dikaitkan dengan lebih awal. Sebenarnya perjuangan kesedaran politik sudah ada di tanah Melayu, tetapi dia muncul berasaskan perkembangan sejarah. Okey, sekarang ni saya nak lihat bagaimana nasionalisme di negeri Melayu itu bermula. Baik, kalau kita lihat dalam konteks sejarah, wujud gerakan penentangan terhadap British ini sudah awal. Dan kena ingat, saya kata tadi, tak boleh kita pisahkan. Bila bincang tentang nasionalisme, tak boleh kita pisahkan di antara gerakan awal ini dengan gerakan yang wujud selepas itu. Kerana inilah yang memulakan inspirasinya dan menggerakkan kesedaran rakyat untuk terus bangkit menentang penjajah. Jadi dalam konteks sejarah, sudah berlaku penentangan terhadap British, sama ada secara lembut maupun secara kekerasan. Ada ahli sejarah kadang-kadang dia kata orang Melayu ni tak lawan British, tak. Yang lawan British bukan Melayu, raja-raja Melayu, bangsawan. Itu jasa peranan mereka peringkat awal lagi. Mereka ada dibuang, ada disingkirkan, ada yang dijatuhkan takhta dan sebagainya, ditukarkan orang lain dan sebagainya. Golongan bangsawan dan golongan raja ni, mereka kuat menentang British pada peringkat awalnya. Tapi bila akhirnya British menguasai mereka, penentangan dalam bentuk kekerasan itu sudah tidak wujud lagi. Dan anda kena ingat, bila baca sejarah, tadi saya baca sejarah tentang Perak, bila British menghapuskan gerak kekerasan ini, anda
Anda tak ada, dalam buku sejarah tak diceritakan, dalam buku teks tak ada langsung. British bukan hapuskan begitu saja. Itu yang tajuk saya tu, genocide tu. British melakukan secara kekerasan dengan menghapuskan kelompok kampung-kampung dan sebagainya dengan cara yang sangat kejam. Itu yang berlaku di Perak. Bila British menghadapi penentangan masyarakat di Perak, tak ada British, berlaku bermula dengan pembunuhan Bush. British masuk setiap kampung, dia bakar semua kampung. Dia memberikan satu tindakan yang saya sebut sebagai semua genocide ni, dia cuba menghapuskan penentangan itu dengan mewujudkan satu tindakan kejam supaya orang takut. Kalau Tok Janggut menentang, dia hukum dengan berat-beratnya sampai mayat terbalikkan dan sebagainya supaya memberi imej ketakutan pada masyarakat yang menentang. Dan berlaku penyiksaan dan sebagainya. Tapi kampung-kampung banyak, di Kinta, di mana saya baca tadi, ada 2-3 tempat yang telah British masuk, tak habis lagi baca tu, mungkin ada banyak tempat yang lain yang British bakar kampung, kemudian menggunakan tembakan serangan, sudah ada pelancar roket pada masa itu, tembak saja kampung-kampung, dengan alasan bahawa mereka nak clearkan hutan-hutan, tembak semua tempat, termasuklah kampung-kampung Melayu dan sebagainya. Macam tu sekali cara kejahatan British, keganasan yang menyebabkan akhirnya orang Melayu mula sedar bahawa mereka tidak lagi boleh menentang British secara kekerasan. Kemuncak daripada pertahanan tersebut ialah perjuangan Tok Janggut dan kemudian Abraham Limbung. Lepas itu kita tak ada lagi. Kita tengok masyarakat Melayu akhirnya terpaksa menerima hakikat itu. Tapi saya nak katakan kesedaran itu walaupun bukan bersifat nasionalisme lagi, tetapi dia bersifat satu gerakan yang anti-British, dan memberi inspirasi pada gerakan-gerakan lain, sehingga munculnya kesedaran baharu untuk menggerakkan nasionalisme itu dalam bentuk memajukan bangsa. Ini bermula tahun 1900, sekitar 1900, apabila masyarakat ataupun kelompok agama yang dilahirkan daripada institusi pondok dan sebagainya, ada sebahagiannya telah pergi ke luar negara, ada belajar di Indonesia dan sebagainya. Pengaruh Indonesia yang sangat kuat. Bila mereka pulang dan sebagainya, mereka menjadi penggerak ejen pembaharu dalam masyarakat, dengan idea-idea baru yang mereka timur. Sebenarnya sebelum mereka pergi ke luar negara, sebenarnya mereka sudah ada kesedaran tersebut. Bukan mereka pergi luar negara baru mereka dapat. Mereka hanya pergi luar negara, belajar di sana, cuba memahami dengan kesedaran yang sudah wujud pada mereka sebelum mereka pergi. Anda kena faham, kaum muda tu sifat dia macam tu. Sebelum mereka pergi ke luar negara, mereka sudah faham, kesedaran politik itu sudah jelas. Sebenarnya dia dibentuk di sini. Bukan pergi sana baru insaf. Mereka pergi sana, mereka sudah ada kesedaran, pergi untuk mengukuhkan lagi semangat dan orang masyarakat Melayu di sini, muda-mudi di sini yang pergi ke luar negara, mereka berjumpa dengan kelompok dari Indonesia, berbicara tentang bangsa dan sebagainya. Bukan mereka bergaul dengan orang yang bersih, tapi sama sendiri mereka, dan membincangkan tentang isu-isu tentang kemerdekaan dan sebagainya. Bila mereka pulang, wujudlah apa yang dikenali sebagai kelompok kaum muda ni. Kelompok kaum muda ni macam mana kita nak lihat dalam konteks nasionalisme ni? Adakah bersifat nasionalisme atau tidak? Inilah yang saya nak tekankan di sini. Sebenarnya nasionalisme Melayu ini sebenarnya dia digerakkan oleh golongan agama. Mahu tidak mahu, sama ada anda setuju atau tidak, golongan agama lah mempelopori gerakan nasionalisme. Kalau tak ada mereka, saya tidak pasti kelompok mana yang akan gerakkan. Kalau anda baca balik, anda cuba fahami, golongan kanan, golongan kiri, golongan itu lahir daripada gerakan agama. Kerana golongan agama dah, terutama kaum muda ni lah. Ada beberapa sifat yang dipertikaikan tentang kaum muda. Satu, mereka umumnya bukan bersifat Melayu, ada daripada peranakannya, Jawi, ada Arab, ada Tamil, ada daripada luar dan sebagainya. Tetapi mereka ini, yang penting dalam konteks nasionalisme itu pada masa itu adalah apa yang mereka perjuangkan, apa yang mereka fikirkan, dari sudut bangsa, bahawa mereka menganggap mereka ini adalah Melayu. Mereka sebut secara direct dan mereka memperjuangkannya kerana keinginan untuk melihat Melayu itu berubah. Itu jelas satu kesedaran yang bersifat nasionalisme. Kerana nasionalisme ni dia ada dua jenis. Satu dalam bentuk kesedaran, satu dalam bentuk tindakan. Kesedaran itu wujud. Kenapa tidak ada tindakan? Kerana mereka tidak boleh bertindak. Saya dah kata tadi, menggunakan kekerasan, membincangkan hal politik pun tak boleh. British akan sekat, British akan buang, tangkap mereka dan sebagainya. Ada undang-undang disebut. Dalam kajian-kajian mengatakan British mengenakan macam-macam enactment
undang-undang untuk menyekat daripada orang bercakap tentang politik. Dengan menggunakan institusi raja yang dicekap dan sebagainya, kalau bercakap politik boleh diambil tindakan. Maka mereka tak bercakap politik. Maka kita katalah, kenapa golongan agama ni puji British saja tak bercakap politik? Memang tak boleh cakap politik. Terpaksa puji British supaya dapat mengurangkan keraguan, syak wasangka British terhadap mereka. Jadi mereka puji British, pada masa yang sama mereka kata orang Melayu mesti berubah, perbaharui diri banding dengan negara itu, negara ini, Jepun, China, India, Pakistan dan sebagainya. Itu adalah satu bentuk perjuangan nasionalisme. Dan keinginan mereka untuk merdeka itu tak diluahkan kerana sekatan-sekatan tersebut, tapi kalau baca balik memang mereka nak merdeka. Pada sekitar tahun tersebut sebenarnya ada satu tulisan yang popular dalam akhbar dalam bentuk bersiri, masyarakat dahulu bila dia nak mengkritik penjajah, bila nak beri kesedaran tentang perjuangan kemerdekaan, dia tak ceritakan secara terbuka, dia secara tersirat saja. Misalnya mereka menulis tentang cerita Tekuku. Banyak kali keluar dalam akhbar dan bermacam akhbar keluar cerita tentang Tekuku yang terkurung dalam sangkar emas. Dan Tekuku ini ingin bebas, ini merdeka. Macam tu sekali terpaksa ceritakan tentang kemerdekaan ini kerana tekanan dan sekatan dari British. Bila kita nak bincang tentang nasionalisme di tanah Melayu ini, kena ingat satu aspek lagi ialah tekanan dan sekatan British. Kalau tidak, masyarakat mungkin sudah membincangkan nasionalisme ni secara terbuka, hal politik secara terbuka sejak awal lagi. Tapi dengan adanya tekanan dari British menyebabkan mereka tidak boleh bercakap hal tersebut secara terbuka. Dan daripada sumbangan golongan agama, kaum muda inilah mereka mendirikan madrasah dan sebagainya. Sedar atau tidak sedar, golongan kanan dan golongan kiri lahir daripada produk tersebut. Sebelum tu tak ada sekolah British, sekolah Melayu dan sebagainya. Sekolah Melayu ni sekolah agama lah. Itu saya kata, golongan agama ni dia menggerakkan, dia mempelopori. Dia bukan saja memberi kesedaran, tetapi dia mewujudkan kelompok-kelompok selepas itu menyambung legasi dia. Tapi bila kita bicara sejarah, anda tengok buku sejarah kita, buku politik, sejarah politik kita, bila bincang dia pergi kiri dan kanan saja yang menyumbang. Golongan agama tak ada. Ada kiri kanan. Yang tengah ni tak ada. Yang kiri kanan saja. Tengok sana, tengok sini. Depan ni tak tengok. Tengah ni tak tengok. Golongan tengah ni, arus tengah saya sebut. Golongan agama ni arus tengah. Sebenarnya mereka ni lah yang menggerakkan kesan nasionalisme. Yang kiri kanan ni adalah sampingan ataupun ranting daripada gerakan ini. Jadi orientasi pemikiran sejarah kita ni perlu diubah balik. Kena tengok balik peranan mereka. Kena lihat dari sudut kaitan mereka dengan gerakan-gerakan yang muncul kemudian. Betul selepas itu, daripada generasi kanan yang awal ni, muncul kelompok yang mendapat pendidikan barat dan sebagainya. Tapi saya kata pada anda, golongan yang mendapat pendidikan barat, khususnya kelompok kanan ini, yang lari daripada tradisi pendidikan Melayu ni, Islam ni, umumnya kelompok yang agak mesra dengan penjajah. Tak kira lah nama dia Datuk On ke, Tunku ke apa semua, kita tak boleh nafikan. Memang mereka agak rapat dengan penjajah. Kerana mereka dikawal, kehidupan mereka memang dikuasai sepenuhnya, makan minum mereka apa semua, budaya mereka telah dikongkong oleh British pada masa itu. Dan British memang begitu menjaga kedudukan golongan elit ni, kerana dia tahu mereka ini berpengaruh dan mendapat sokongan daripada rakyat. Baik, golongan kiri termasuklah golongan agama yang akhirnya menjadi komunis. Komunis dalam inverted comma, Samsiah Fakih misalnya, Abdullah Sidi. Kalau anda tengok latar belakang dia daripada madrasah. Nama Samsiah Fakih itu bukan nama sebenar dia. Fakih itu menggambarkan dia seorang yang fakih. Belajar agama ni tahap dia siapa fakih. Sebahagian daripada mereka ni disebut dalam sumber British sebagai Indonesia. Kenapa? Mereka sebahagian berasal daripada Indonesia. Contoh Ahmad Bustaman sebagainya. Samsiah Fakih tak silap pun daripada Indonesia. Kena cek latar belakang mereka. Banyakkan nasionalis di tanah Melayu ni asal daripada Indonesia ataupun belajar daripada Indonesia. Contohnya Khadijah Siddiq, belajar di sana balik sini. Sampai BT kata elemen ni Indonesia. Dan mereka ni, kelompok ini lahir daripada madrasah-madrasah. Nak cakap besarnya peranan golongan agama ni. Tapi dalam konteks sejarah kita tak bincang tentang sumbangan kelompok agama. Dan dalam konteks sejarah kita juga, dia menutup peranan tersebut dengan memberi tumpuan pada kiri dan kanan ni. Bila dah muncul kelompok kiri kanan, dia bincang kaum muda. Bila muncul kelompok kiri dan kanan, terus terhenti perbincangan. Ahli sejarah mula melihat pada kiri dan kanan dah, tak lihat kelompok agama ni.
Kerana kebetulan kelompok agama dia tidak ada satu platform, dia tidak ada satu parti. Kenapa dia tidak ada satu platform, tak ada parti dan sebagainya? Golongan agama kalau dia tubuh parti terus kena tangkap. Kena diambil tindakan oleh British, kerana British sebenarnya paling takut pada gerakan agama berbanding dengan gerakan-gerakan yang lain. Kalau kanan dia tak takut, kiri dia ada juga tapi tidak begitu ketara sangat, tapi golongan agama pantang. Jadi bila itu berlaku, tidak ada satu perjuangan yang jelas, maka ahli sejarah tidak memberi tumpuan pada kelompok arus tengah ni, menyebabkan mereka tumpu pada kelompok kanan dan kiri, dan dikaitkan dengan perjuangan nasionalisme kelompok tersebut. Sedangkan kelompok agama akhirnya mereka muncul, mereka ada dalam KMM, mereka ada dalam UMNO, mereka ada dalam PKMM, mereka ada di mana-mana saja, sehinggalah pada tahun 1948 mereka muncul dalam bentuk parti politik yang jelas, iaitu Hizbul Muslimin. 3 bulan selepas itu British bertindak menangkap ke semua pimpinan daripada Hizbul Muslimin, lagi ditampukan mereka ada masuk UMNO dan sebagainya. Dan parti Hizbul Muslimin. Ada yang kata diharamkan, saya tidak jumpa lagi tulisan daripada dokumen British kata haram. Yang saya tahu diharamkan api saja, yang lain tak pasti, tak disebut oleh British. Tapi ada yang kata haram, diharamkan Hizbul Muslimin. Tapi yang jelas ialah mereka ditangkap, Ustaz Abu Bakar Al-Bakir, Burhanuddin ditangkap sekaligus pada masa diisytiharkan darurat. Di mana darurat itu sebenarnya sasaran dia adalah terhadap kelompok agama adalah nombor satu. Kenapa Hizbul Muslimin ini begitu ditakuti? Kerana Hizbul Muslimin mahu menubuhkan sebuah negara Islam dan mencapai kemerdekaan. Sebut dia sebut secara jelas, dia nak tubuh negara Islam merdeka daripada British, terus British tangkap. Tapi kelompok yang lain pun memainkan peranan yang penting juga. Cuma saya nak jelaskan di sini dalam konteks tajuk ini, inilah kenapa kita baca buku ahli sejarah bila nak bincang nasionalisme, dia kaitkan dengan milenium, barulah permulaan nasionalisme itu wujud. Kerana mereka terikat dalam konteks buku sejarah ni, anda baca, saya ulang balik, anda baca buku sejarah, kebanyakan ahli sejarah ni bila nak bincang nasionalisme, dia bincang masa milenium itu diperkenalkan dan UMNO ditubuhkan. Ramai ahli sejarah ni, Syah Bongking, Arifin Omar, Ramlah Adam pun itu yang jelas sekali lah. Dia kata nasionalisme ni mula-mula muncul bila? Tahun 46. Bila UMNO itu diwujudkan. Maka UMNO ini menentang apa? Menentang British. Golongan kiri pula kata tahun 46 juga. Kenapa? Kerana orang Melayu sudah menentang raja dan sebagainya. Jadi ukuran-ukuran yang digunakan oleh mereka itu sebenarnya kerana mereka selaras dengan teori-teori nasionalisme barat yang berpusat kat Eropah tu. Mereka nak sesuaikan. Jadi sebenarnya kalau bincang balik dalam konteks perkembangan nasionalisme di tanah Melayu itu, tahun 46 itu adalah tahun zaman merudumnya nasionalisme. Kenapa? Kerana berbanding dengan peringkat awal, tahun 46 itu sebenarnya kesedaran itu sudah pun mula menghadapi tekanan dan sebagainya, dan kita dapati bahawa gerakan nasionalisme pada masa itu sudah pun terpecah. Yang menyebabkan British boleh memanipulasi perbezaan-perbezaan di antara kelompok ini dan akhirnya menguasai setengah kelompok yang lain, dan menyebabkan itulah punca yang menjelaskan kenapa akhirnya nasionalisme Melayu yang berkembang sejak awal itu gagal untuk mencabar British, sehingga kita terpaksa mencapai kemerdekaan yang sangat lama tempohnya, itu pada tahun 1957. Jadi kalau orang mencapai kemerdekaan tahun 40-an lagi, kita sampai tunggu tahun 57. Kenapa? Kerana sejak diperkenalkan milenium itu banyak kawan-kawan yang berlaku yang menjelaskan bahawa tahun 46 itu bukanlah tahun kemuncak nasionalisme atau permulaan nasionalisme. Ia sebenarnya adalah permulaan runtuhnya, robohnya nasionalisme Melayu. Dan ini ada dibincangkan oleh siapa yang menulis tajuk tentang robohnya nasionalisme Melayu, anak pada Ahmad Bustaman. Saya tak ingat nama dia, lama tak sebut, dah meninggal orangnya. Dia ada bincang tentang ini, aspek bahawa tahun 46 itu adalah tahun merosotnya nasionalisme Melayu yang telah wujud tingkat awal. Sekurang-kurangnya tahun 46 itu melihat juga, kita dapat melihat juga wujudnya satu perpaduan antara golongan kiri, agama dan kanan ini untuk menentang British. Tapi akhirnya mereka berpecah, dan daripada hasil perpecahan itu akhirnya British berjaya mengekalkan satu kelompok yang dapat memastikan kelangsungan kuasa dia sampailah pada tahun 1957. Jadi itu menjelaskan kenapa nasionalisme Melayu agak lewat, selain daripada ada sekatan-sekatan yang saya jelaskan tadi. Dan anda kena ingat bahawa antara tahun 1946 sampai 1947, 1957, ini saya akan bincangkan balik dalam wacana seterusnya, merupakan tempoh di mana
British memainkan peranan yang begitu berkesan untuk menghapuskan gerakan-gerakan yang boleh mencabar British dan menuntut kemerdekaan tanah Melayu. Itulah satu tempoh sebenarnya, tempoh gerakan nasionalisme yang sangat kuat, bukannya darurat, bukannya isu-isu kerjasama kaum, bukannya isu pilihan raya dan sebagainya. Itu isu-isu sampingan tahun 46-57 sebenarnya, isu berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan. Dia berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan. Nanti saya akan terangkan dalam bacaan seterusnya. Jadi akhir sekali kenapa bersifat lokal? Saya jelaskan tadi kebangkitan Tok Jangguk, kebangkitan Abdul Rahman. Ada setengah pelajar kata, boleh tak kita anggap itu sebagai perjuangan kemerdekaan? Bila anda kaji balik, anda dapati perjuangan-perjuangan ini bersifat lokal saja. Dia hanya bertumpu di Pasir Putih, bertumpu di Kuala Berang dan sebagainya, di tempat-tempat tertentu, macam kebangkitan oleh Dr. Said hanya berlaku di Nanning dan sebagainya. Anda kena ingat dalam konteks nasionalisme, yang penting bukanlah dari sudut sifat lokalnya, berapa ramai terlibat dan sebagainya. Yang penting adalah dalam fikiran seorang yang berjuang sebagai nasionalis itu sendiri. Adakah Dr. Said masa dia menentang British, dia fikir untuk dia sendiri ke atau sebenarnya untuk orang Melayu keseluruhannya? Bangsa dia yang ada di sekitar dia. Kalau dia fikir untuk bangsa Melayu itu dalam konteks di sekitar dia pun sudah memadai, dianggap sebagai satu perjuangan nasionalisme. Itu saja. Walaupun masyarakat Melayu yang lain mungkin tidak menyokong, tapi dia berjuang atas nama satu imagine nation, imagine communities, yang dia bayangkan bahawa dia berjuang ke arah itu. Maka sudah mencapai satu tahap nasionalisme. Sama dengan perjuangan Tok Jangguk dan sebagainya. Jadi itulah yang perlu dikaji balik, kena lihat balik dalam konteks bagaimana kebangkitan ini sebenarnya ada kaitan dengan kesedaran nasionalisme, walaupun dia bukan bersifat menyeluruh, tetapi dalam pemikiran pejuang-pejuang ini, dia menganggap bahawa dia bukan berjuang kerana kepentingan diri, tetapi untuk kepentingan bangsa. Maka dari sudut itu sudah memadai sebagai kita menganggap bahawa wujudnya sebuah perjuangan ataupun kesedaran nasionalisme. Saya ingat itu sajalah. Saya mengharapkan perbincangan ini, saya cuba ringkaskan tapi tak ringkas juga, memberi manfaat pada anda dalam konteks untuk bagaimana kena fikir balik dan kita kena kaji balik secara lebih mendalam lagi bagaimana kita nak menyesuaikan teori-teori nasionalisme ini dalam konteks kita sendiri. Dan satu seruan yang saya tekankan di sini ialah kita kena mulakan berfikir dan mencari idea kita sendiri, bina teori kita sendiri. Jangan bergantung lagi pada orang lain. Jangan ambil daripada idea-idea ahli sejarah barat misalnya untuk memahami tentang sejarah kita sendiri. Kerana mereka tidak mengkaji sejarah kita. Kita yang lebih tahu daripada mereka. Dan kita kenalah membina konsep dan teori ini. Teori ini benda yang boleh dibina sebenarnya. Dia bukan kita ada teori daripada barat mengatakan bahawa ini nasionalisme maka kita kena ikut, tak. Kita ada teori kita sendiri. Kerana kita lebih memahami dan kita boleh membinanya, menciptanya teori. Dia bukan satu perkara yang bersifat konkret, dia hanyalah satu teori saja, satu andaian saja. Yang mesti ada tarikh dan ciri-cirinya lah. Jadi dia boleh dibina. Jadi dalam konteks memahami nasionalisme Melayu, kita kena ada teori kita sendiri, jangan bergantung pada teori barat. Kalau kita bergantung pada teori barat, dia akan jadi macam tadilah. Kita salah faham dan menganggap bahawa perjuangan nasionalisme yang wujud di tanah Melayu menentang British demi agama, demi bangsa dan sebagainya, saya kata berjalan serentak itu, dia jadi macam perjuangan yang bersifat sekular, yang tak berguna, perjuangan yang hanya untuk kelompok bangsa dan meninggalkan kepentingan-kepentingan lain, dan sebagainya lah. Banyak masalah yang akan timbul dan menyebabkan setengah daripada kita menganggap nasionalisme ni satu perkara yang negatif. Nasionalisme ni sebenarnya tak diperjuangkan, sehingga kita katalah bila PAS misalnya kata UMNO misalnya adalah kelompok nasionalis, mereka bukan nasionalis, apa maksud dia di situ? Maknanya mereka tak berjuang lah, orang PAS ni tak berjuang. Orang PAS tidak menuntut kemerdekaan, tidak mahukan kebebasan. Yang mahukan kebebasan, yang mahukan kemerdekaan adalah UMNO kerana mereka nasionalis. Dia sampai macam tu peringkatnya. Kalau kita fahami betul-betul dengan apa yang sedang berlaku dalam konteks kefahaman kita tersebut. Jadi saya ingat itu saja untuk malam ini. Saya serahkan balik pada Saudara Faizal. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Doktor. Sebenarnya kita ada beberapa soalan. Jadi Doktor sudi untuk jawab beberapa soalan ataupun Cuba. Okey, baik. Sebenarnya ada banyak juga soalan tapi kita tengok macam mana.
Saya rasa ada soalan-soalan yang rasanya dah diterangkan, Dr. boleh ringkaskan je lah. Okey, antaranya soalan daripada Cikgu Muhammad Fitri Abdullah Aiman Sultan Azlan Shah. Dia tanya, apakah signifikan tercetusnya 3 peristiwa di Barat, iaitu Revolusi Keagungan di England, Revolusi Perancis dan Revolusi Amerika yang membawa kepada kemunculan nasionalisme di negara kita? Apa signifikannya 3 peristiwa tu dengan nasionalisme di negara kita? Dengan nasionalisme negara kita. Yang tiga Okey. revolusi tadi ya. Baik. Sebenarnya tak jelas signifikannya. Kalau untuk mereka jelas lah. Saya ambil contoh lah. Yang berita tu saya tinggalkan kerana banyak contoh sangat. Amerika pun mungkin saya tinggalkan. Amerika ni ada kaitan juga dengan Perancis. Amerika tu sebenarnya menjadi inspirasi pada Perancis kerana Perancis terlibat dalam perang kemerdekaan Amerika secara langsung. Saya nak ambil contoh Perancis sajalah, dia jelas. Baik, sebenarnya dalam konteks nasionalisme Perancis ni, mereka bangkit kerana mereka menganggap bahawa institusi-institusi bangsawan, institusi gereja ni sebenarnya telah menjadi penindas mereka. So nasionalisme ni sebenarnya kesedaran ini muncul kerana masyarakat itu merasa bahawa mereka perlu berjuang untuk membebaskan diri. Jadi akhirnya mereka bangkitlah menentang institusi raja, agama dan sebagainya. Dan dalam proses tersebutlah lahirnya idea tentang kedaulatan rakyat, tentang bangsa. Dia proses itu konsep-konsep yang kita bina teori ni sebenarnya dia lahir selepas proses tersebut, proses sejarah tersebut. Bahawa bila ahli sejarah cuba terangkan apa yang berlaku di Perancis, maka lahirlah konsep-konsep nasionalisme tersebut daripada perjuangan revolusi Perancis. Yang apa yang signifikannya? Signifikannya ialah revolusi ini menjelaskan bahawa dalam konteks Eropah Perancis pada masa itu, masyarakat boleh menolak institusi yang mereka satu masa dianggap sebagai satu-satu institusi yang paling bergunalah pada mereka, raja, gereja dan sebagainya, kerana institusi itu telah dianggap sebagai menindas. Bagi mereka sudah berubah, mereka perlukan sesuatu yang baru, mereka mahukan kebebasan dan kemerdekaan, dan institusi ini dianggap sebagai menyekat mereka, mengkhianati mereka dan sebagainya. Maka mereka menjatuhkan. Apa kaitan dengan tanah Melayu? Tak ada kaitan pun sebenarnya. Dia tidak ada satu kaitan. Tapi sarjana kita guna apa yang berlaku di Perancis itu untuk tafsirkan di sini dan dikaitkan. Seolah-olah kita ni dipengaruhi oleh elemen-elemen zaman revolusi Perancis itulah untuk bergerak. Dia tak ada sebenarnya. Kalau kita dipengaruhi oleh sana, ini saya tengah buat kajian, satu artikel tengah buat kait revolusi Perancis dengan tanah Melayu ni. Sarjana kita kata punca yang berlaku di Perancis itulah menyebabkan berlaku di tanah Melayu. Tak. Kalau itu berlaku di tanah Melayu, coraknya berbeza. Kerana di Perancis ini menolak raja, menolak dia bersifat sekulis, menolak peranan agama dan sebagainya. Di sini, agama itu saya kata mainkan peranan, raja itu dianggap sebagai simbol. Sampai hari ini pun. Jadi tak jelas signifikan revolusi Perancis pada kita sebenarnya. Sebenarnya tak ada kait pun sebenarnya. Pihak barat ni, sarjana barat ni selalu kaitkan. Maka kita pun terpengaruh. Anda kalau baca teori nasionalisme yang dibincangkan itu, dia kaitkan terus nasionalisme dengan gejala revolusi Perancis. Maka sarjana pun, kita pun kata, okey, nak kaji nasionalisme Melayu ini, mesti lihat nasionalisme Perancis itu macam mana. Kalau ada persamaan dengan nasionalisme Perancis, barulah wujud nasionalisme Melayu. Macam itu sekali. Walhal sebenarnya nasionalisme di tanah Melayu ini sangat berbeza dengan nasionalisme wujud di Perancis. Itu sajalah jawapan saya tentang soalan tersebut. Masih. Okay. Ada soalan yang seterusnya daripada Said Kuching Said. Dia kata, Assalamualaikum Doktor. Umum mengetahui bahawa konsep nasionalisme pada era Perang Dunia Kedua adalah bertujuan untuk menghalau penjajah untuk mendapat kemerdekaan negara tanah air. Namun begitu, konsep nasionalisme yang diamalkan oleh Kesatuan Melayu Muda sedikit berbeza apabila mereka menghalau penjajah British dengan membantu penjajah Jepun untuk menakluk Malaya. Adakah KMM ini menyalahi konsep nasionalisme ataupun ini adalah kegagalan strategi yang dirangka oleh KMM sendiri? Okey, kerjasama dengan Jepun itu soalan dia. Baik, bagi saya sebenarnya jelas KMM ni kerjasama dengan siapa pun yang akhir matlamat dia adalah untuk mereka, itu saja. Kalau dia boleh kerjasama dengan British untuk mereka pun, dia akan kerjasama dengan British. Kenapa dia kerjasama dengan Jepun untuk mereka? Kerana British ni lah yang menjajah dia, maka dia perlu satu
elemen yang boleh mengukuhkan perjuangan dia, sokongan tersebut. Kalau Jepun boleh menjanjikan kemerdekaan, boleh beri kemerdekaan, boleh menghalau British, apa salahnya? Sama juga kalau komunis, kadang-kadang mereka ni sebahagiannya yakin bahawa komunis pun salah satu jalan, mereka boleh bekerjasama dengan komunis pun. Tapi matlamat mereka ialah untuk merdeka. Jadi dia bukan bercanggah dengan semangat nasionalisme. Ia adalah sebahagian daripada elemen nasionalisme. Dia bukan persubatan. Kadang-kadang kita fikir, persubahat dengan Jepun ni satu persubatan lah, satu perkara negatif, satu perkara yang tak boleh diterima, menunjukkan bahawa tak ada semangat nasionalis kerana bersubahat. Tak, yang penting sekali ialah bagaimana matlamat tu ingin dicapai tu. Kalau kerjasama dengan Jepun bukan menggadaikan prinsip, tak, golongan kiri bukan menggadaikan prinsip. Hanya Jepun itu dilihat boleh memberikan kemerdekaan. Dia berjanji, dia sebut pun bahawa dia akan bebaskan apa semua. Maka apa salah? Tak ada masalah, tak ada bercanggah dengan prinsip. Tapi akhirnya kalau Jepun, kita katalah golongan kiri ni tahu Jepun ni pun tak boleh percaya, penjajah juga. Memang itu berlaku pada golongan kiri sampai mereka bermuka-muka. Mereka nampak cokok Jepun, sebenarnya di belakang mereka bekerjasama dengan komunis pula untuk menghalau Jepun. Mereka dah bersedia ke arah tu dah. Kerana mereka tahu penjajah daripada mana pun, Asia ke Eropah semua sama je kerana mereka penjajah. Tapi kalau mereka boleh menggunakan penjajah ini untuk lawan penjajah yang satu lagi, dan dalam konteks untuk mencari kemerdekaan, maka apa salahnya? Dalam konteks ini sebenarnya negeri-negeri Melayu, nasionalis Melayu, gerakan politik Melayu ni sebenarnya mereka adalah kelompok yang sangat lemah sebenarnya. Nak menghadapi British ni kuasa yang sangat besar. Bukan senang. Bukan senang untuk mencapai kemerdekaan, tapi mereka bergerak juga dalam keadaan macam mana sekalipun, dengan tekanan dan sebagainya, tindakan kekerasan British, mereka bergerak juga. Dan kalaulah kita kata tak ada gerakan yang mencabar British ini, silat-silat British ini jadikan sebenarnya tanah Melayu ni macam Hong Kong. Dia ambil terus kerana tidak ada tekanan. Bila satu tempat itu tidak menerima British, ini masalah. Dalam penjajahan ni, bila suatu pihak yang dijajah itu menerima yang menjajah je, maka akhirnya yang menyebabkan penjajah itu kekal di situ. Jadilah British Malaya ke, macam Hong Kong, Falkland ni di Argentina, berperang British, penduduk di kepulauan tersebut dia menyokong Britain, dia tak sokong Argentina. Dia sokong Britain daripada, dia rela jadi kerakyatan Britain daripada Argentina, walaupun pulau tu berasal daripada Argentina. Jadi menyebabkan British itu kekal. Adanya kelompok kiri ini adalah satu rahmatlah bagi kita dan sejarah. Kalau harap pada kelompok kanan, ada sebab juga kenapa kelompok kanan bekerjasama dengan British. Ada justifikasi mereka, tapi dengan adanya kelompok kiri ini menyebabkan kelompok kanan pun tutup merdeka juga. Dan kita jangan lupa bahawa perjuangan kelompok kanan ini lebih campur aduk. Sebahagian daripada perjuangan UMNO misalnya digerakkan oleh perjuangan golongan kiri, kerana ada golongan kiri di dalamnya, menyebabkan tuntutan kemerdekaan ini menjadi lebih kuat berbanding dengan peranan golongan kanan. Harap golongan kanan dia tak mau merdeka pun, kerana dia tidak begitu yakin dengan keadaan di tanah Melayu pada masa itu. Kalau dibimbang, kalau merdeka, kuasa politik itu akan dipegang oleh orang lain. Jadi saya menjawab tadi, dalam konteks kerjasama Jepun tak ada masalah, kerjasama dengan komunis pun tak ada masalah. Janji jangan menukar prinsip, dia hanya kerjasama saja. Ini yang dibuat oleh golongan kiri. Misalnya masa mereka golongan agama pun, masa mereka mengadakan persidangan dan sebagainya, golongan komunis hadir. Rashid Maidin hadir. Rashid Maidin ni pemimpin komunis, hadir dan sebagainya. Tak ada masalah bagi mereka. Tapi bila baca tulisan tentang golongan kiri, Nabi Haji Abdullah misalnya, kita baca mereka ni prinsip anti komunis ni sangat kuat, golongan agama. Cuma dia boleh menerima, bagi dia kerana apa? Tak ada masalah. Kerana musuh yang sama, anda mahu menyertai, tak ada masalah. Bukan dia masuk komunis, tapi komunis mahu menyertai mereka, tak ada masalah. Selagi boleh menentang pihak British. British adalah satu kuasa yang sangat kuat. Dan sebenarnya masa lepas kerjasama dengan Jepun tu, masa Jepun dah peringkat akhir kuasa dia di tanah Melayu, sebenarnya Jepun memang mengusahakan untuk beri kemerdekaan pun. Nasionalis kiri di tanah Melayu ni sedang berunding dengan nasionalis di Indonesia. Soekarno sendiri mari di sini, berjumpa sepatutnya mereka berjumpa di Taiping dan sebagainya. Bukan Soekarno, Hatta dan sebagainya. Dan mereka merancang, tiba-tiba Jepun kalah secara mengejut, tak sempat lagi mereka mengisytiharkan
kemerdekaan bersama, dan Indonesia juga Soekarno berfikir pada masa itu kalau sekiranya mereka isytiharkan kemerdekaan bersama, mereka akan menghadapi masalah. Kenapa? Indonesia dan tanah Melayu terpaksa menghadapi kuasa Belanda dan British sekaligus serentak. Kemerdekaan Indonesia berperang. Jadi di sini kita tak sempat mengisytiharkan kemerdekaan terus ke bawah British. Kalau Indonesia pada masa itu isytihar kemerdekaan bersama tanah Melayu, mereka menghadapi dua kuasa serentak. Dan kemungkinan kedua-dua kemerdekaan Indonesia pada masa itu mungkin tidak akan tercapai dan mungkin mereka akan dikalahkan dengan teruk dan sebagainya. Jadi ada satu rahmat lah di sebalik gagalnya golongan kiri tanah Melayu ini untuk merdeka bersama Indonesia. Dan saya ingat ada masalah-masalah lain lah kalau mereka bersama Indonesia pada masa itu, kerana kedudukan Indonesia ini sudah pun berbeza. Ini difahami oleh golongan kanan kerana dia menganggap bahawa kalau kita bekerjasama merdeka dalam Indonesia, apa jadi pada di sini, kemungkinan ditelan oleh Indonesia, dan pengaruh Indonesia ni dia bukan masyarakat di Indonesia pada masa itu yang ketaranya adalah pengaruh Jawa tu. Sampai kali ni lah pengaruh Jawa tu. Golongan Melayu di sini bimbang kalau mereka menyertai, terutama golongan kanan, menyebabkan mereka akan ditelan. Pengaruh Jawa tersebut, Melayu ni, dan kemelayuan itu akan tertanggar daripada identiti mereka. Jadi itu sajalah jawapan saya terhadap soalan tersebut. Terima kasih. Okey. Terima kasih Doktor. Nak jawab soalan lagi ke atau Satu soalan lagi dah lewat lah. Okey, satu soalan lagi daripada Alun Kamal yang saya dapat. Dia kata ini ada terma-terma politik sikit. Ada yang mengaitkan liberalisme dan sekularisme sebagai adik-beradik yang terangkum sekali apabila dijadikan hujah oleh para pencinta fahaman konservatif di negara ini. Sejauh mana ketepatan istilah ini untuk memenangi pertembungan politik? Kini isu ini berjangkit dalam masyarakat sehingga melahirkan golongan anti-vaksin, flat earth, konspirasi, Freemason, Illuminati dan sebagainya. Ini bukan soalan sejarah ni, tak apa. Saya nak menjawab pun susah sebenarnya kerana lebih kepada isu-isu semasa. Tapi itulah saya melihat konteks kita pada ini, sebenarnya kita budaya sekarang ni dari segi politik terutamanya agak berserabut sebenarnya. Lahir berbagai kumpulan, nak sebut sebagai liberal pun tidak juga. Liberal ni sebenarnya satu istilah yang agak spesifik, tapi sekarang ni kita liberalkan semua orang. Yang agak berbeza sikit dah jadi liberal dan sebagainya. Kemudian yang kita sebut konservatif pun bukanlah konservatif sangat pun sebenarnya. Golongan agama selalu dilabelkan konservatif dan sebagainya. Tak juga, dia tak sama. Saya ingat dari segi istilah tu pun mungkin kena dilihat semula lah. Tetapi nak kaitkan dengan politik semasa ni, termasuklah vaksin, penerimaan vaksin dan sebagainya, adalah elemen-elemen masyarakat ni. Itulah saya kata budayanya sangat kuat kita nampak di sini sebenarnya dalam media masa ni. Kita ni kalau yang ada dalam media masa ni, kita ada di sini, kita nampak benda tu sangat besar. Sebenarnya dia dibesarkan pun, sebenarnya dia bukan pengaruh yang kuat sangat pun. Elemen masyarakat umumnya sebenarnya tidak ada masalah sekarang ni. Boleh pun menerima vaksin apa semua, sangat kuat pun sebenarnya. Semua orang nak terima, berebut pun, nak tengok buka kaunter saja bersusun. Saya dah tunggu sampai sekarang ni pun tak dapat sebenarnya. Masyarakat okey, cuma biasalah dalam elemen masyarakat dia ada arus yang bertentangan, tapi arus ini tidak begitu ketara, tak menonjol lagi. Dia tidak menunjukkan pengaruh yang jelas, sampai kerajaan pun perlu memberikan perhatian kepada mereka. Dia hanya wujud terutama dalam media masa ni. Kita nampak pasal kita ada di sini. Bagi orang yang di luar, yang tak masuk media masa ni, mereka tak ada masalah pun, mereka tak fikir pun macam kita fikir kan. Sama juga dengan isu-isu kalau anda masuk dalam media sosial ni, anda tengok kritikan misalnya terhadap pada pemerintah golongan agama semangat kuat, itu tidak mencerminkan satu perkara yang berbeza daripada dahulu lagi. Kerana apa? Kerana media sosial ni memang dikuasai oleh satu kelompok yang memang kritikal terhadap kelompok misalnya terhadap UMNO dan juga kajian PM pada masa inilah. Dan nampak mesra pada kelompok ini, bukan saya nak bercakap politik, ini keadaan yang berlaku pada kelompok PH dan sebagainya. Sebenarnya ia sudah wujud sejak dulu lagi. Saya masuk ni bukan baru, sudah lama, tapi saya duk perhatikan memang macam tu trend dia di sini. Tapi anda kena kaji lagi, lihat di sini, betul, lihat dari sudut satu berapa besar skalanya mereka terlibat dalam media sosial ni. Yang kedua ialah jenis jantina ni. Saya kaji sampai macam tu sekali. Sebenarnya masyarakat yang besar yang mengundi ni sebenarnya masyarakat orang perempuan.
Anda tengok ni, kita bincang ni berapa orang perempuan ada dalam mungkin seorang. Walaupun laki yang pupus, tapi dalam media sosial kebanyakan laki. Perempuan tak menonjol dia dalam, kalau ini wacana masak-masak tom yum dan sebagainya, mereka semualah lelaki mungkin tak ada. So dia tidak menggambarkan realiti. Kita berdebat, dia tidak menggambarkan realiti. Dia hanya sebahagian daripada realiti yang kita nampak depan mata kita, tapi di luar dia tidak nampak macam tu. Orang yang tak terlibat yang dalam, misalnya dalam Facebook ni ramai tak terlibat. Dalam keluarga saya seorang terlibatnya, lain tak peduli. Contohnya. Jadi dia bukan besar. Tapi akhirnya dia boleh mempengaruhi. Elemen yang kita sebut sebagai liberalisme ni dia mempengaruhi. Sebab tu kena ada satu sudut pandang yang seimbang ni. Anda tengok apa yang saya buat sekarang ni. Sungguh-sungguh macam ni. Menghabiskan masa sebagai beri wacana. Kerana saya cuba nak mengimbangi. Saya nak melihat, nak lihat masyarakat supaya kembali pada keseimbangan tersebut. Biar kita dalam merumuskan, dalam buat keputusan, dalam memilih dan sebagainya, kita mesti seimbang, kita jangan terlalu terikut dengan perasaan dan sebagainya, dan kena sedar dari sudut sejarah tersebut. Saya katalah elemen misalnya nak kritik raja dan sebagainya. Saya tidak begitu setuju sangat. Kenapa? Kerana bagi saya tak ada masalah sebenarnya. Yang ketara yang menyebabkan satu sistem itu perlu dimasuhkan, seperti yang ditutup orang lah. Kecuali ada satu perkara yang betul-betul besar yang menyebabkan signifikan institusi itu wujud, itu perlu dicabar. Kenapa saya kata macam tu? Kerana institusi ni kalau dia dimasuhkan, masyarakat dia tak akan selesaikan masalah. Masalah itu akan jadi lebih teruk, dan akhirnya masyarakat itu akan berpecah kerana isu-isu politik yang tidak ada elemen yang dapat mengawalnya, yang menjadi pengimbang pada masalah tersebut. Kerana ia berkaitan dengan survival misalnya satu bangsa. Kalau dia tak ada yang ni, banyak aspek yang akan berubah. Perlembagaan akan berubah, politik akan berubah, dan orang akan bercakap tentang isu hak ni sampai bila-bila tak habis. Institusi Kesultanan Raja-Raja Melayu ni dia mengekang daripada elemen yang kita kata liberal itu daripada menjadi terlalu totok sangat. Dia mengimbangi. Kerana kita tak boleh dalam perlembagaan raja ni dia tidak boleh dicabar, maka dan perlembagaan itu berasaskan institusi raja ni sebagai tiang, majlis raja dan sebagainya. Dikaitkan dengan kelas-kelas tertentu dalam perlembagaan, misalnya hak Melayu dan sebagainya. Dikaitkan, ada kait dengan institusi raja. Kalau buang institusi raja, buang semualah benda tu. Dan akhirnya akan timbul masalah dari segi konflik dalam masyarakat tersebut. Dan memang saya akui dalam konteks institusi raja ni misalnya adalah raja-raja sejak zaman dahulu lagi pun. Tapi saya cuba nak jelas pada anda, manusia ni sifat dia sama saja. Dia tak kira raja, dia tak kira orang biasa, dia tak kira menteri pun. Menteri yang rasuah dengan raja ni hebat menteri lagi. Ada tak kita masukkan institusi menteri? Tak ada. Kita patut suruh hukum lah. Yang melakukan rasuah dan sebagainya, mereka patut dihukum lah. Kalau ada bukti-bukti dan sebagainya. Jadi itulah dia akhirnya terpulang pada pemerintah tersebut. Kalau kita rasa lah pemerintah ni tak cukup nak hukum raja, carilah pemerintah yang boleh hukum. Tapi saya ingatnya dari segi sejarah zaman Mahathir lah yang agak tegas. Tapi bukan kerana institusi ada masalah dengan institusi tersebut sebenarnya, kerana itu masalah pertentangan kuasa. Dan Tuan Mahathir pun tidak begitu mengambil kira aspek-aspek lain yang pada masa itu, kecuali hanya untuk mengekang daripada kuasa raja, daripada mencabar kuasa Perdana Menteri pada ketika itu. Ada negeri-negeri yang tidak terkena pun seperti Johor dan Kelantan. Tak ada masalah pun dengan negeri-negeri tersebut pada masa ini. Walaupun kuasa itu masih mereka pegang, tetapi institusi raja ni masih lagi disalurkan kuasanya pada majlis raja-raja. Jadi itu adalah salah satu contoh yang saya beri. Tapi jawapan saya pada soalan tadi itulah. Saya kata elemen yang kita nampak ni dalam media sosial ni saja. Dia bukanlah begitu besar sangat. Kalau kita tengok dalam media sosial, kita nampak seolah-olah ramai orang dah menyokong satu perkara dan sebagainya. Isu pertentangan, isu agama, isu cabar-mencabar, isu macam-macam isu lah yang sangat pelik dalam ni. Cuma yang saya perhatikan berdasarkan kefahaman saya nampak ada satu elemen dalam masyarakat ini yang golongan muda-muda ini sudah mula begitu bebas. Yang ni yang perlu dikaji. Kerana masyarakat golongan muda ni ada masalah sikit. Mereka agak terdedah dengan elemen baru dan
dan akhirnya menggunakan platform ni, media sosial ni untuk mengutarakan isu-isu tersebut sehingga menimbulkan kecelaruan lah dalam media sosial ni saja. Di luar tak nampak ketara. Wallahualam. Mungkin ada orang lain boleh beri pandangan tu, mungkin tak kena tanya pakar dia lah. Saya ahli sejarah ni jawab macam tu lah. Okey, masih. Sosiologi yang itu. Ya. Okey, baik. Terima kasih Doktor. Jadi jelas sebenarnya daripada mula awal wacana ni sehingga ke saat ini nampak apa yang kita nak ceritakan tentang teori nasionalisme Eropah versus Melayu ni, kita nampaklah daripada kekeliruan, daripada mana datangnya terma takrif nasionalisme Eropah yang cuba nak diserapkan ke dalam nasionalisme Melayu, yang mana doktor telah terangkan dengan jelas memang tak boleh nak masuk tu template tu. Apa ni sebenarnya kita boleh ambil teori nasionalisme di Eropah ni sebahagiannya, tapi kita tak boleh ambil secara ketat, itu maksud saya. Kita tak boleh ambil secara ketat guna sepenuhnya. Kena longgarkan. Ada bahagian-bahagian yang kita boleh ambil lah. Tetapi bahagian-bahagian yang tak sesuai dengan kita kena tolak lah. Kena tengok dari sudut kesesuaian dengan kita saja. Itu maksud saya. So teori ni bukan nak boleh tolak sepenuhnya daripada Eropah. Sumbangan mereka sangat besar. Cuma kita kena sesuaikan dengan kedudukan kita. Sejauh manakah teori itu kita boleh pakai. Kalau tak sesuai, kita kena baiki dan tambah sendirilah. Itu yang berlaku sepatutnya, bahawa Eropah ni dia menyumbang ilmu itu dari sudut dia. Kita baru kena sumbang ilmu dari sudut kita. Bukan, ilmu ni bukan salah saja ambil daripada orang saja. Masih. Okey, baik. So, jadi itulah yang kita perlu faham. Apa yang kita perlu ambil adalah kita membentuk, yang saya faham tadi daripada doktor terangkan tadi, kita perlu ambil teori nasionalisme kita sendiri. Kita cuba bentukkan gejala nasionalisme yang mengikut acuan kita sebenarnya daripada yang datang daripada Eropah tu, dan kita bentukkan nasionalisme kita. Jadi menjawab kepada persoalan-soalan tadi, terima kasih kepada semua penanya-penanya ni. Ada banyak lagi sebenarnya soalan tu kan, tapi tak apalah sebab masa mencemburui kita. Konon-konon kita plan pun 30 minit konon-kononnya kan. Tapi tak apa. Saya sebenarnya sangat seronok dengan sesi-sesi macam ni, sebab selama ni daripada mula saya menceburi orang kata media sosial ni, banyak yang saya dengar, macam saya cakap awal dengan doktor sebelum ni lah, kita banyak dengar cerita pasal agama, cerita pasal fiqah lah, orang cerita pasal macam-macam lah. Tapi bila bercerita tentang sejarah ni sesuatu yang sangat rare. Saya kalau nak cerita sejarah, saya terpaksa pergi museum, sebab saya terpaksa beli buku-buku sejarah macam tu je. Jadi untuk dapat mendengar satu pandangan-pandangan yang berbeza daripada apa yang tercatat di museum dan apa yang diterbitkan di buku-buku tu, peluang-peluang macam ni lah yang saya dapat rasakan. Jadi terima kasih banyak-banyak doktor kerana sudi meluangkan masa, kan bersengkang mata. Saya tahu doktor dah habiskan masa sampai kadang 2 pagi, 3 pagi tak tidur untuk menjaga wacana demi wacana. Jadi kepada penonton-penonton yang mengikuti siaran live kita ni, boleh sharekan juga kan, untuk kita sama-sama mengambil manfaat daripada wacana-wacana ni. Dan ini bukan yang terakhir, akan ada lagi wacana-wacana seterusnya. Dan jangan terkejut, akan ada wacana-wacana yang yang kecemasan, yang emergency immediate tiba-tiba ada tu. Jadi teruskan mengikuti Facebook page Bicara Emer Sejarah ni untuk mendapatkan lebih banyak wacana-wacana dan topik-topik yang lebih menarik. Topik-topik yang tak ada dekat buku teks saja, tak ada dekat museum-museumnya. Topik-topik yang memang untuk bawa kita keluar daripada sembang-sembang sejarah yang biasa kita fahami. Okey. Itu saja. Ada kata-kata terakhir daripada doktor untuk ni kita buat penutup? Itu sajalah. Saya mengharapkan wacana ini dapat memberikan satu kefahaman dan memberikan satu sumbangan lah pada seluruh masyarakat khalayak. Kerana itu bagi saya yang paling utama sekali. Sumbangan saya pada masyarakat dari sudut kepakaran dan ilmu yang saya tahulah. Wallahualam. Okey, itu saja. Sekian saja, itu saja daripada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.